Kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerana kemuliaan-Nya. Kita menepung pewaris bangsa. Kamilah penjaga bangsa Malaysia. Kamilah warga kedaulatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu UiTM, salam UiTM di hatiku. Selamat datang ke majlis webinar kaunseling Train Your Brain How to Be Resilient. Adat kita menyambut tetamu, salam dihuda, mesra bertamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, haluan didahulu. Yang berusia Muhammad Johan bin Muhammad Ibrahim, Penasihat Civil Engineering Club (CIGAT), yang dihormati Puan Suzainah binti Rahmat, Pegawai Psikologi Kanan UiTM Selangor Johor, Kampus Pasir Gudang, Puan Nur Aina Nasiha bin Zainiti, Pegawai Psikologi UiTM Selangor Kampus yang dihormati Saudara Penasihat bin Muhammad Ketua UiTM yang Barisan hadirin Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi memeriahkan lagi majlis webinar kaunseling Train Your Brain How to Be Resilient. Saya mewakili CIVAC mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang yang telah terlibat dalam program ini. Ucapan ribuan terima kasih juga dihadiahkan kepada Div-Div Jemputan atas kesudian meluangkan masa pada hari ini. tangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmat. Mohon keberkatan serta hidayah, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dipersilakan Saudara Muhammad Zikri Iqbal bin Muhammad Nazri bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب عرش عظيم، إنك بر جواد الكريم. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menaikkan rasa kesyukuran ke atas nikmat-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Maka itu, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat-Mu ke atas webinar kaunseling yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis kami di sini dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Fa'alu liman yurid, kami juga memohon perlindungan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa jununi wa juzami wa min syai'in asqam. Kami juga ingin memohon perlindungan-Mu daripada segala wabak penyakit yang sedang melanda maupun yang akan melanda diri kami ini. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Zikri Iqbal bin Muhammad Nazri atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Ketua Program Webinar Kaunseling, Saudara Muhammad Syazmi bin Zulfaqar untuk memberikan sepatah dua kata bagi majlis pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis. Yang dihormati Encik Muhammad Johan bin Muhammad Ibrahim, Penasihat Civil Engineering Club, Puan Suzaina binti Rahmat, Pegawai Psikologi Kanan, Unit Kejayaan dan Kesihatan, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Juga Puan Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, Pegawai Psikologi Unit Kejayaan dan Kesihatan, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Yang dikasihi juga Muhammad Faris bin Rosman, Presiden Civil Engineering Club. Barisan Majlis Tertinggi dan Sekretariat Civil Engineering Club sesi 2021-2022 dan seterusnya mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Pertama sekali, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya yang dapat kita berkumpul dalam program webinar Counseling Train Your Brain How to Be Resilient. Saya mewakili Ketua Program merakamkan ucapan terima kasih atas kesetujuan semua mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Kejuruteraan Awam bersama Ketua Pusat
bersama penasihat Civil Engineering Club, penasihat Unit Kerjaya dan Kesihatan, Unit Kerjaya dan Kaunseling, kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari yang bahagia ini dan seterusnya menyempurnakan program webinar kaunseling Train Your Brain How to be Resilient. Hadirin yang dihormati sekalian, beberapa objektif penting untuk dicapai menerusi program webinar kaunseling Train Your Brain How to be Resilient ini ialah, yang pertama adalah menimbulkan rasa kesedaran betapa pentingnya mentaliti mahasiswa walaupun perkara tersebut terlihat kecil di mata mahasiswa. Yang kedua adalah meningkatkan daya pemikiran mahasiswa supaya berfikiran secara rasional dan lebih matang. Ketiga, meningkatkan keyakinan diri mahasiswa dalam menduduki peperiksaan yang akan datang. Keempat, mengenal pasti masalah dan punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi pelajar. Kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa tentang perkara yang kurang diketahui oleh mahasiswa. Akhir sekali adalah mengeratkan hubungan silaturahim antara kalangan warga pendidik dan mahasiswa. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada penasihat Majlis Tertinggi dan Sekretariat Civil Engineering Club sesi 2021 dan 2022 yang bekerja keras dan bertungku lumus bagi menjayakan program ini meskipun terhimpit dengan tugas-tugasan yang lain. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kerjasama serta menyumbangkan tenaga dalam menjayakan program ini. Besar harapan saya agar program yang dianjurkan ini dapat melahirkan mahasiswa yang berkualiti dan berketerampilan tinggi. Semoga bentuk kerjasama dan komitmen yang terjalin ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang bagi menjayakan program yang seumpamanya. Pak topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabilah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Syazmi bin Zulfaqar atas ucapan yang diberikan. Puan-puan dan hadirin sekalian, seterusnya, majlis dengan takzimnya mempersilakan Yang Dihormati Muhammad Johan bin Muhammad Ibrahim, Penasihat Civil Engineering Club, CVEC, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis webinar kaunseling Train Your Brain How to be Resilient pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Yang dihormati Puan Suzainah binti Rahmat, Pegawai Psikologi Kanan Unit Kaunseling dan Kerjaya, atau lebih famous lagi kita di kalangan student panggil Bonda Su lah, Bonda Su. Puan Noaina Nasihah binti Zainuddin, Pegawai Psikologi Unit Kerjaya dan Kaunseling Unit Kaunseling dan Kerjaya UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Yang dikasihi Saudara Muhammad Syazmi bin Zulfaqar, Ketua Program Webinar Kaunseling Train Your Brain How to be Resilient, Barisan Majlis Tertinggi dan Sekretariat Civil Engineering Club CVEC sesi 21-22, serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir dalam program webinar kaunseling Train Your Brain How to be Resilient, kolaborasi bersama Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM. Seperti yang kita sedia maklum, peperiksaan akhir semester akan kunjung tiba tidak lama lagi. Isu kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa semenjak proses pengajian dalam talian ODL dilaksanakan menyebabkan berlakunya tekanan di atas disebabkan faktor persekitaran,
masalah keluarga dan banyak lagi. Justru saya rasa program ini sangat memberi impak kepada semua. Okey. Dan hadirin yang dihormati semua, program ini sebenarnya banyak memberi perkongsian ilmu dan pencerahan yang lebih mendalam kepada semua mahasiswa tentang macam mana petua langkah-langkah, dan mungkin nanti kita punya unit counselling Bonda Su akan memberi macam mana persiapan mental yang efektif sebelum menempuhi peperiksaan, macam mana nak memberikan keyakinan yang tinggi pada mahasiswa, jangan down sangat dengan for example untuk test sebelum nikah, dan berusaha untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang. Saya sebenarnya kalau ikut program ini akan dirasmikan oleh KPP, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Awam. Tetapi beliau tidak dapat hadir pada program pada kali ini kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan saya punya penasihat pun tidak dapat hadir kerana ialah sebab dengan kesihatan kata orang ambil booster ni terus demam. Okey. Untuk itu sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih jutaan terima kasih kepada unit Kerjaya Kaunseling dan Kerjaya UiTM Sawangan Johor kampus Pasir Gudang, Bonda Su dengan Puan Aina kerana sudi usaha untuk menganjurkan program webinar counselling Train Your Brain How to Be Resilient ini dengan sebaik mungkin. Difahamkan proses persiapan ini berdepan dengan pelbagai halangan dan cabaran, namun usaha yang jitu tetap diteruskan bagi memastikan kejayaan program ini. Terima kasihlah kepada unit kaunseling kerana kata orang dalam cuti pun sanggup menerima jemputan daripada Kelab CVET dan para pelajar pun sanggup datang ke program ini untuk menjadi lebih baik. Diharapkan majlis ini akan dapat ditentukan bagi masa-masa akan datang. Sebelum saya berakhir, izinkan saya mengangkat serangkap pantun, akhir dengan serangkap pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur petah bicara, sendah hati kemaafan dipinta. Sekian saja daripada saya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program webinar counselling Train Your Brain How to Be Resilient. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Dihormati Encik Muhammad Johan bin Muhammad Ibrahim atas kesudian meresmikan Majlis Webinar Counselling Train Your Brain How to Be Resilient sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan agenda utama kita iaitu sesi ceramah webinar counselling Train Your Brain How to Be Resilient. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Dihormati Puan Suzaina binti Rahmat, Pegawai Psikologi Kanan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, serta Yang Dihormati Puan Nur Aina Nasihah binti Zainuddin, Pegawai Psikologi UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang untuk meneruskan agenda utama kita pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih Pak Saudari Pengerusi Majlis. Again, thank you so much. Ketua Program Muhammad Sazmi Zulfaqar. Barisan Jawatan Kawasan Program yang tak dilupa yang dihormati Sir Johan. Mukadimah tadi kan Puan Aina kan, Sir Johan. Okay, how to be resilient. So, Alhamdulillah hari ni dari moderator berapa ramai peserta ada?
Najimina, berapa ramai sekarang? Sekarang ada lebih daripada 90. Alhamdulillah. Lebih ni memang semua pelajar-pelajar CVET lah. Maksudnya sejohan ni kalau buat program ramai peminat Ramai peminat sangat. So Bonda mohon kerjasama saudara Muhammad Sazmi untuk sharekan slide Bonda. Line internet Bonda tak kuat lah kat rumah. Jadi nak tukar background pun tak lepas. Lagi nak share slide ni. Boleh tak bukakan slide kami? Again, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Terima kasih buat Kak CVET yang saya, Puan Suzainah binti Rahmat dan rakan saya, Puan Nur Aina Nasiha binti Zainuddin. Walaupun berada di hujung minggu, Bonda harap peserta-peserta lelaki dalam webinar ni tadi telah menunaikan solat Jumaat. Jangan kerana webinar ni sampai tak solat Jumaat, tak ada isu di situ. Alhamdulillah, suksesnya. Boleh ke Najmina bukakan slide? Jadi topik kita para pelajar yang dikasihi sekalian adalah tentang webinar counselling train your brain how to be resilient. Sebab betul kata Sejohan tadi, dalam kedugaan apa semua akademik ni memanglah zaman universiti you akan ada ujian lain, zaman sekolah pun akan ada ujian lain. Jadi setiap ujian dan cabaran tu macam mana kita nak adapt. Jadi kalau orang yang boleh adapt adalah dia boleh train dia punya brain. Dia boleh train dia punya ketahanan diri to be resilient. Okay. Slide kita dah keluar ke Puan Rina? Belum lagi. Ada masalah sikit. Sekejap ya. You all semua berada di kampus ke? Ada di antara kami yang ada di rumah, ada yang ada dekat kampus Kat lah. luar. Ada yang tak balik lagi lah, memang tak nak balik. Seminggu cuti tak balik lah kan, tak celebrate apa semua. Tak boleh buka ke? Tak boleh buka, Bunda minta tolong Puan Aina lah buka. Salmi tak boleh Boleh ke tak boleh? Kena ada slide, nanti cakap tak faham. Sebab slide tu adalah sistem. Dan perkataan-perkataannya lah. Okay? Boleh? Okay, Alhamdulillah. Dah keluar slide. Okay, ini adalah poster ni. Bonda harap mana-mana peserta yang sukarela yang hadir pada petang ni ambil sedikit ilmu, walaupun jangan lepas ni mungkin akan ada questionnaire lah. Soal sidik program. Bonda harap berikan jawapan yang positif sebab kena faham ahli jawatankuasa telah bekerja keras untuk melaksanakan webinar. Sedangkan ni dah minggu cuti dah ni. Jadi rakan-rakan awak semua dah buat program, kita sama-sama hargai. Sebab setiap program tu dia mesti ada positifnya. Tak ada orang suka buat program benda-benda yang negatif. Semuanya ada penambahbaikan untuk pelajar. Anggap sebagai webinar counselling ni adalah proses pembangunan diri sendiri, pembangunan kendiri, perkembangan kendiri positif, pembangunan diri. Tu yang sebabnya how to be resilient. And then untuk makluman, Sazmi ada maklumkan pada Bonda juga. Kita akan ada 3 soalan, 3 soalan cuba emas dan anda semua berupaya akan membawa hadiah ataupun wang tunai. Jadi fokus and consistent, insyaAllah ada sedikit ilmu dan 3 soalan yang boleh you all menang dalam quiz prize nanti. Okay, so next slide. Okay, seperti yang Sejohan maklumkan tadi, biasanya dikenali sebagai Bonda. Bonda memang benchmark lah nama sendiri kan, kita rebrand nama sendiri. Jadi Bonda adalah Puan Suzainah binti Rahmat. Dan Bonda senang kalau pelajar-pelajar panggil saya Bonda. Saya tak nak pelajar panggil saya mami ke, ibu ke, saya tak nak. Lain-lain tak nak mama ke, no. Memang stick Bonda je. Kalau tak selesa boleh panggil saya madam. Jadi antara dua lah. Dan bersama saya juga adalah Puan Nur Aina Nasiha. Comel je orangnya kan. Okay, gap umur Puan Nur Aina ni awak jangan tengok dia muda lagi. Memang muda. Dia memang senior you all je. Jadi gap umur Bonda dengan Puan Aina pun 9 tahun, almost 10 years. Jadi perbezaan generasi kat sini.
kalau bicara webinar ni boleh webinar 4 generasi lah. Generasi bonda, generasi Sir Johan, generasi Puan Aina dan generasi anda semua. Jadi kita ada 4 generasi kat sini. Mungkin idea dan pendapat tu berbeza. Jadi bagi pihak bonda dan Puan Aina, sekiranya perkongsian kami ni tidak menempati apa yang anda semua inginkan, kami minta maaf. Cuma kami adalah lebih kepada fakta dan perkongsian ilmu, dan harap ilmu yang kami sampaikan tu bergunalah buat semua pelajar dan para pendengar di alam maya Microsoft Team ni. Alright. Okay, next slide. Okay, ni yang paling penting. Okay, paling penting dalam sistem counselling to you, kadang-kadang pelajar dia nak motivasi dalaman ataupun motivasi luaran, betul. Kadang-kadang pelajar dia memang ada motivasi dalaman yang kuat. Jadi sebab tu dia boleh move on. Contohnya macam AJK CVET, dia boleh running program, Sir Johan bagi arahan terus buat. Jadi tahap ketahanan diri you tu, emosi fizikal you macam positif, dapat arahan dan terus boleh buat, betul tak Waina? Jadi tak adalah apa tu gelentang-gelenting, gelentang-gelentung, benda-benda yang tak boleh nak settle, otomatik boleh settle. Tapi bagi pelajar yang perlukan pembangunan diri lagi, nak enhancing lagi, kita ada 2 sistem di unit kerjaya dan counselling, iaitu counselling to you.uitm.edu.my dan career counselling for you.uitm.edu.my. Nanti bonda akan typekan juga di ruangan chat. Mungkin AJK boleh typekan, tolong bonda juga take ruangan chat. Okey, sistem counselling to you ni adalah pelajar boleh buat appointment bersama bonda ataupun Puan Aina dalam menghadiri apa-apa sesi counselling. Okey, mitosnya adalah okey, orang selalu cakap okey, sesi counselling ni adalah untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. That is mitos. So mitos ni kita jangan, dia is a stigma. Mungkin stigma masa zaman-zaman sekolah pelajar yang jumpa sesi counselling adalah pelajar disiplin and so on. Pelajar guru counselor take action. Jadi automatically mindset you all daripada sekolah tu dah memang sebati stigma you all, okey, orang jumpa counselor adalah orang yang bermasalah. Sebenarnya orang yang bermasalah adalah orang yang tak tahu nak memperbaiki diri dia. Orang yang bermasalah adalah orang yang tak ada matlamat hidup dia. Orang yang bermasalah yang dia tak tahu apa perasaan dia setiap hari. Jadi sebab tu perkhidmatan kaunseling adalah bukan untuk orang bermasalah, tapi adalah untuk orang-orang yang normal, sebab kita nakkan perkongsian sesi kaunseling antara klien anda semua dan kaunselor, bonda atau Puan Aina, untuk kita sama-sama capai insight, kita panggil sampai celik akal. Kadang-kadang kita macam alamak, tak boleh nak fikirlah Google. Kadang-kadang pelajar ni suka Google. Tu yang tak boleh nak resilient tu kan, dia train dia punya brain nak hidden. Kalau ada masalah nak hidden. So Google, nak settlekan masalah dia dengan Google. Google dah tak settle. Sebab yang boleh settle adalah bila dia buat perkongsian. Okey, berkongsian pun kena ingat juga. Kena berjumpa dengan orang-orang yang pakar dan orang yang ada confidential. Jadi melalui sistem counselling tu.uitm.my ni adalah pelajar kalau buat hadiri sesi counselling bersama Puan Aina je tahu isu awak, hadir bersama bonda je tahu, kecuali kes awak tu perlu dipanjangkan. Mungkin perlu makluman KPP untuk KPP macam Cik tadi seperti KPP rasmikan program, perlu makluman kepada penasihat akademik. Jadi adalah serangkaian orang-orang tertentu yang perlu tahu tentang kes awak tu. Alright. Jadi Sazmi boleh tak tunjuk sistem counselling to you yang Sazmi dah register? Mungkin boleh ensure slide ni dulu. Sazmi. Okey, boleh tunjukkan sebagai contoh sebab diberi masa kami 1 jam. Boleh tahanlah tu. 1 jam cukup untuk sesi Q&A dan kami buat penerangan yang tak berapa laju tapi agak laju juga. Sazmi boleh share dengan bonda ke? Okey, ramai-ramai pelajar cuba type sistem masing-masing di komputer masing-masing kan. Bonda masuk kat ruangan chat you all. You all masuk counselling to you.uitm.edu.my. Boleh? Siap. Cuba you all ni masuk dalam sistem counselling to you.uitm.edu.my. Okey, ini adalah contohnya sistem Shazmi. Okey, Shazmi cuba masuklah. So dah register kan? Just terus log in je Shazmi. Okey, tak apa, password dia tak pia. Okey. So, okey, ni contohnya. Contohnya macam setiap student bila dah register, you kena klik register. Macam Shazmi ni dia dah register, sebab tu dia dah boleh klik login terus. Jadi setiap pelajar, you akan ada dashboard you sendiri. You akan ada akaun peribadi you sendiri. Dan you akan ada privacy tentang akaun you untuk bersama dengan kaunselor. Okey, kalau Shazmi klik counselling, tepi tu ada counselling tu Shazmi. Tolong saya. Okey, counselling.
Okey, nampak tak? Ada perkataan new registration. New registration tu kalau contoh kalau you nak buat appointment bersama dengan kaunselor, sama ada bersama bonda ataupun Puan Aina. Bila you klik tu pun you akan baca info concern tentang etika kerahsiaan sesi kaunseling. Jadi setiap kali sesi kaunseling, nampak ni info concern. So tak adalah cakap alamak lagi kaunselor ni menipu semua. Baca sebelum kata I have read that regulation and status. You kena baca, nampak? Kita ada confidential di situ, kita ni ada penerangan dan sebagainya. Jadi melalui etika di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia, sebab Bonda dan Puan Aina adalah kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Kalau UR ada IR, kami ada CR. Contoh. Okay, thank you Sazmi. Lepas tu kita klik dekat psychology test. Okay, bawah tu, kalau kat akaun Sazmi tu ada psychology test, tepi tu, kiri tu. Okay, klik kat psychology test tu. Contoh pelajar, contohnya dia nak tahu, nak kendiri diri dia sendiri. Kadang-kadang dia rasa macam, alamak aku nak test tentang diri aku sendiri. Berbanding you Google melalui Google Domain, sebab kadang-kadang Google pro and con, ada yang betul, ada yang salah. Tapi gunakan sistem ni, contohnya psychology test. Contohnya pelajar during ODL ni dah nampak gamers, suka main PUBG lah, apalah kan. Dah nampak masa yang bermain game tu panjang lama. Jadi cuba you buat ujian ketagihan internet. Bila you buat ujian tu, nanti dia terus keluar result kat situ. Dan awak je tahu result awak tu. Orang lain tak tahu. Kecuali lepas tu you nak buat appointment bersama kaunselor untuk you buat sharing session. Dia akan begitu. Okay? Jelas tak? Najmina, jelas tak? Ke line bonda tu putus? Jelas. Jelas jadi harap para pelajar semua, macam mana kita nak tahu tentang nak jaga tentang emosi, sebab bila kita touch tentang resilient, you kena ingat dia touch tentang apa? Pertama dari segi IQ kognitif lah, dia panggil otak kita, and then dia maksudnya IQ. After IQ kita ada pula dalam hati kita ni perasaan gundah gulana ni semua. Jadi kita touch tentang emosi diri kita. Emosi kita panggil EQ, emotion conscious. And then kadang-kadang okey, semua ni boleh percaya banyak ramai yang pelajar yang beragama Islam, Sabah dan Sarawak, Kristian, Buddha and so on. Jadi dan orang asli juga, UiTM ada pelajar orang asli juga. Jadi macam mana yang tu pula SQ, spiritual kita, kerohanian kita. Jadi dari segi emosi kita ni, emosi, fizikal, spiritual kan, kognitif. Jadi ada 4 perkara yang kita akan touch tentang resilient. Jadi ni salah satu cara yang you all semua boleh tahu tentang konsep kendiri diri sendiri, sama ada kendiri kita ni ke arah positif ke negatif. Even bonda faham keadaan belajar di rumah. Belajar di rumah kadang-kadang bonda nampak lah, you dah 2 SEM. SEM pertama boleh tengok result pelajar okey, contohnya 3.5. SEM kedua 3.6. Tapi bila dah start part 3 tu belajar kat rumah, tiba-tiba pointer dah jadi 2.8. What happened? And then dapat 4 tu pointer lagi jatuh 2.7. Kenapa? Jadi kat situ kita nampak kalau pelajar ni kenapa ketahanan diri dia bila belajar di rumah tu jadi kurang. Ada pula pelajar bila berada di kampus pointer dia rendah, tapi belajar di rumah pointer tinggi. Jadi sebaliknya. Jadi you all semua kena tahu tentang diri sendiri. Bonda ke, Puan Aina ke, tak boleh nak apa orang kata, nak tiba-tiba bomoh you ke jadi pak dukun ke terus baca, tak boleh. Tapi diri you sendiri melalui psikologi test ni, you all boleh tahu tentang diri sendiri. Jadi contohlah bonda cakap kalau kat rumah tu memang ada konflik dan sebagainya, cuba buat ujian skala yang nombor 11. Nombor 11 tu skala kekeluargaan Asia. Jadi dekat situ you akan nampak, this is my family. I tak boleh nak compare. Contohnya Najmina buatlah ujian tu, Sazmi pun buat. Nanti you nampak perbezaan. Okay, mungkin keluarga kau harmoni, keluarga aku bebas. Contoh. Jadi result kat situ dia akan automatically keluar dan ia adalah menarik. Jadi para pelajar jangan lupa register dan login sistem counselling to you.uitm.edu.my untuk menolong bantu untuk kendiri you sendiri dulu. Kalau mula malu nak jumpa bonda ataupun Aina, kadang-kadang bonda faham ada pelajar lalu pass by. Ya nak jumpa tak ada apa-apa, jalan-jalan je. Faham, maksudnya belum bersedia dan kami tak paksa. Tak ada masalah. Cuma ini adalah sistem yang ada di unit kejadian kaunseling iaitu counselling2you.uitm.edu.my. Okay, thank you so much Azmi. Boleh buka kembali slide bonda yang tadi. Okay, mungkin kat ruangan chat boleh sama-sama komen. Kalau ada apa-apa soalan boleh, nanti MC boleh bacakan buat bonda lah. Ada soalan ke? Ada sebarang soalan kak? Okay, so far tak ada soalan apa-apa lagi kan?
Nampak yang kat ni check kat Luqman je dia. So tak ada apa-apa soalan. So kita boleh terus Okey, terusnya Syazmi akan buka kembali slide. So, sistem pertama counselling adalah counselling2u.uitm.edu.my dan kedua adalah career counselling4u.uitm.edu.my. Sebab tu nama unit kami berdua adalah unit kerjaya dan counselling sebab kami adalah menolong bantu pelajar dari segi counselling dan kerjaya. Fokus dua perkara tu dan psikologi. Jadi sebab tu nama unit tu unit kerjaya dan counselling. Contoh kalau kita pergi kat UTM dia separate. Unit counselling lain, unit kerjaya lain. Contoh, certain university dia memang different kan. Unit kerjaya lain, jabatan counselling, jabatan kerjaya lain. Tapi miracle-nya UiTM ni sebab kita gabung terus. Sebab kadang-kadang dalam sesi counselling kerjaya tu, kadang-kadang terselit juga isu counselling yang tak settle. Contohnya nak continue kerjaya. Syazmi nak continue bidang kerjaya. Contohnya tiba-tiba Syazmi rupanya nak minat kulineri. Dah tak nak awam dah sebenarnya. Saya sebenarnya tak suka ni. Saya suka dengan objek. Suka dengan benda-benda tajam. Tapi sebenarnya saya suka benda-benda tajam di dapur sebenarnya. Bukan benda-benda tajam di lab ke apa semua. Jadi dia dah ada konflik kat situ. So kita touch tentang counselling. Rupanya bidang kerjaya yang klien tu minat adalah dari segi sudut kulineri. Jadi setiap orang kena tahu sebab tu melalui psychology test tu automatically kita tahu tentang kita punya unknown personality. Personality yang orang lain tak tahu, kita pun tak tahu. Melalui test automatically tahu. Okay, tahu mahu perlu. Dia automatik terus jadi. Okay, jadi kita masuk kepada topik kita pada petang ni adalah train your brain how to be resilient. Kadang-kadang pelajar boleh percaya kita ni dalam keadaan kognitif yang positif bila kita masuk UiTM kampus Pasir Gudang. Kenapa? Sebab di kampus Pasir Gudang semua kejuruteraan. Kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik. Dan bonda percaya bidang-bidang kejuruteraan ini adalah bidang-bidang yang sukar untuk pelajar-pelajar yang bukan aliran sains. Sebab you all daripada sekolah aliran sains pastinya pelajar-pelajar yang dah bijak pandai. Dan kita juga ada pelajar tentang bisnes transport. Jangan perlekehkan bisnes transport. Bisnes tu adalah satu perkara yang sukar juga. Jadi 5 fakulti yang ada di UiTM kampus Pasir Gudang ni bukan untuk calon-calon orang. Bukan untuk orang-orang yang biasa, tapi untuk para pelajar yang luar biasa. Sebab tu you berjaya masuk ke dalam UiTM kampus Pasir Gudang. Okay, tepuk dah dia masing-masing. Cakap tahniah untuk diri sendiri. Bonda tak nampak lah, tapi tepuk dah dia. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Aku berjaya masuk UiTM kampus Pasir Gudang. Doakan aku ya Allah supaya graduate dengan cemerlang daripada UiTM kampus Pasir Gudang dan seterusnya cemerlang juga dalam peringkat degree dan kerjaya yang akan datang dan juga peringkat untuk pembangunan diri. Lepas ni semua nak berkeluarga kan, nak berkahwin dan semua. Nanti ada build up sendiri punya keluarga. Sebab kita lagi awal dah train. Macam nak train otak ni, dia kena wish and list and pray to Allah. Tak boleh macam tiba-tiba benda tutup datang. Sebab tu setiap solat 5 waktu tu, di last kali kita kena doa, zikirullah, doa. Selalu saya tengok pelajar tak doa. Berapa ramai kat sini yang doa setiap hari, 5 waktu nak dapat 4 flat. Ada tak kat ruangan chat? Cuba tengok. Hari-hari doa, ada tak? Tak ada. AJK pun tak ada. Kat ruangan chat, cuba komen. Nak buka suara pun boleh. Ada tak setiap pelajar hari-hari doa, memang nak dapat pointer 4 flat? Ada? Setiap 5 waktu. Alhamdulillah, Firas kata ada. Okay, Sir Johan, thank you so much. Have a nice weekend. Okay, Firas ada. Muhammad Adam Fikri pun ada, bonda. Zikri Iqbal pun ada. Okay, Nur Syazliana pun ada. Alhamdulillah. Okay, bonda nak tanya cakap ada ni. InsyaAllah akan terembes tak hormon-hormon positif. Okay, Afiq pun cakap ada. Sazmi pun cakap ya saya. Doa hari-hari. Sebab doa ni miracle. Allah hanya dengar. Lagi you merayu-rayu dengan Allah Ta'ala, lagi ikhlas, insyaAllah lagi doa. Sebab doa ni kadang-kadang doa sama ada ikhlas tak ikhlas. Tu yang konsep dia reda tak reda tu. Okay, ramai Alhamdulillah. Saya tak pernah miss doa, Danish kata. Alhamdulillah kan Puan Aina. Puan Aina kalau tengok kat ruangan chat ramai pelajar lelaki ke Puan Aina? Betul-betul. Alhamdulillah, pelajar lelaki yang lagi ramai ni, bagusnya. Okey, ada. Danish kata tak pernah miss doa. Muhammad Irfan ada. Alhamdulillah. Jadi keep on doa sebab doa wish and list and pray to Allah. And then bunda percaya ada pelajar-pelajar yang non-Muslim and pray to your God. It's okay. Jadi yang penting setiap hari kita berdoa supaya Allah makbulkan doa kita. Tapi sambil berdoa tu kena juga tengok anak jadi anak yang soleh ke tak kan. Hormat ibu bapa ke tak. Sebab kita nak train our brain ni.
Kadang-kadang ada pelajar datang sini kaunseling, gaduh dengan kawan-kawan, semua benda tahu. Biasanya pelajar daripada penceritaan awal tu, sebab kita dah ramai klien, kita boleh tahu. Mesti akan tersentuh isu konflik dalam keluarga. InsyaAllah lepas tu and then ada konflik yang dibawa. Sebab tu konflik yang dibawa tu kadang-kadang kita tak nak jadikan dendam ke, berduka lara ke. Sebab tu nak train brain ni. Tu tak Puan Aina? Nak train brain ni how to be resilient. Sebab hidup ni adalah memang cabaran. Tak adanya hidup ni tanpa cabaran. Hari-hari memang nak cabaran, dah lepas phase dapat lagi cabaran baru. Macam hari ni lah, lepas you all buat program, lepas ni nak siapkan assignment pula. Lepas nak buat assignment, nak siapkan FYP pula. Jadi setiap cabaran tu ada setiap masa. Jadi sebagai manusia, insan kat dunia ni, macam mana kita nak resilient dengan diri kita? Alright, next slide. Yang ni Puan Aina masuk lah. Okay. Yang ni Puan Aina sambung lah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar tak suara saya? Okay, dengar? Okay, boleh dengar Okey, salam perkenalan kepada semua pelajar untuk Fakulti Kejuruteraan Awam. Okay, saya merupakan kaunselor di UiTM Kampus Pasir Gudang. Okay, boleh panggil saya Puan Aina ataupun Madam Aina. Dan nak kata usia jauh ke tak tu, okey, saya tahun depan insyaAllah 28. Mungkin ada kat sini yang umurnya 20, 21, 22. Jadi kita macam lebih kurang rakan sebaya lah Alright. So saya sekarang ni bersiaran dekat kampung, kat kampung mak saya. So andai katalah tiba-tiba masa tengah bagi talk ni awak dengar kan bunyi-bunyi pelik. Lagi-lagi bunyi ayam, bunyi kucing tu harap tegur lah sebab kadang-kadang kita tengah cakap ni tak tahu pula ada sound-sound yang orang lain boleh dengar. Okey, boleh semua? Boleh tak tu? Dengar tak? Alright, good. Okey, jadi hari ini merupakan pertama kali saya bersiaran bersama dengan pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Kampus Pasir Gudang. Di mana sebenarnya awak semua ni ibarat macam junior saya sebabnya suami saya alumni Fakulti Kejuruteraan Awam, first batch kat sini. Alright, so hari ini saya akan bersama-sama dengan anda semua berkongsi tentang how to be resilient. Okey, boleh bukakan slide tak? Okey, Syazmi boleh bukakan slide tu, Puan. Bukan senang tu Puan Aina nak bocorkan rahsia tu. Ni sebab kita sama-sama Fakulti Kejuruteraan Awam kan, so saya ceritalah sikit kan. Kalau orang lain saya diam je. Maksudnya kejuruteraan awam ni hebat lah. Sini awak dah boleh pikat kaunselor ni. Hebat lah. Tapi sebenarnya pikat tu di luar sebelum berada di sini kan Puan Aina kan. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada perkongsian how to be resilient, kita lihat sedikit tentang pengetahuan umum berkaitan dengan penyakit ataupun kesihatan mental. Okey, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2019 telah menyatakan bahawa 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Ini baru kanak-kanak ya, belum lagi kita tengok orang dewasa, warga emas pun dah cecah ratus-ratus ribu. Kemudian separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun. Usia yang sangat muda. Okay, kalau kita semua ni masa ni tengah form 2, masa tingkatan 2 kan. Dan 3/4 daripadanya pada pertengahan usia 20-an. Macam awak semua, macam saya kan usia 20-an ni. 3/4 daripada kita semua ni ada masalah kesihatan mental. Okey, kalau menurut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan 465 kes cubaan bunuh diri antara Januari dan Jun tahun 2020 pada tahun lepas pun dah cecah ratus. Dan pandemik COVID-19 ni masalah psikiatri iaitu kemurungan dan juga keresahan ni anxiety telah menyumbang 2.4% manakala kanak-kanak 0.2%. Kalau kita tengok masalah kesihatan mental ni bukan masalah kecil. Okey, jumlahnya besar, ratus ribu. Jadi sebab itulah kita perlukan pengetahuan ataupun kesedaran berkaitan masalah kesihatan mental. Okey, slide seterusnya. Okey, definisi daya ketahanan mental ataupun resilient. Okey, dalam bahasa Melayu resilient kita panggil daya ketahanan mental. Okey, menurut APA resilient ialah merupakan sebuah proses daripada hasil adaptasi
dengan pengalaman hidup yang sulit, terutama melalui kognitif, emosi dan tingkah laku. Macam tadi Bonda Suara kata, dia berkaitan dengan kita punya kognitif, pemikiran, emosi kita dan juga tingkah laku kita. Macam mana kita menghadapi, macam mana kita cope dengan masalah yang kita hadapi. Dan ia akan membantu kita untuk menghadapi tekanan dengan baik tanpa menjejaskan fungsi individu tersebut dengan ketara. Bila mana seseorang itu ada resilient yang sangat kuat, yang kukuh, yang baik, maka dia boleh menghadapi tekanan dengan baik. Alright? Sebab kita manusia ni sentiasa akan ada masalah. Okey, bezanya ialah sama ada dia ada tak daya ketahanan yang kuat ataupun tidak. Kalau dia ada daya ketahanan yang kuat, maka dia boleh menghadapi masalah itu dengan baik. Tapi kalau dia ada ketahanan yang lemah, dia tak mampu untuk menghadapi masalah dengan baik, masa itulah dia akan rasa macam okey nak bunuh diri, masa itulah dia rasa macam tak nak belajar, tak nak masuk kelas, nak berhenti belajar. Itu menunjukkan dia ada ketahanan mental yang lemah. Okey, faktor penyumbang utama kepada daya ketahanan mengikut APA iaitu American Psychological Association ialah mempunyai hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Kita hidup kat dunia ni fitrahnya hidup bermasyarakat kan. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Jadi kita perlukan sokongan ahli keluarga, sokongan rakan-rakan, sokongan tenaga pensyarah, sokongan masyarakat sekeliling untuk support kita. Bila kita ada masalah, mesti kita nak penyelesaian, kita akan cerita dengan orang, kita akan cuba dapatkan bantuan dengan pihak-pihak yang kita rasa dia dapat membantu kita. Kalau kita hidup seorang lone ranger dekat dunia ni, tu yang menyebabkan kita rasa terombang ambing. Bila ada masalah terus down, terus tak boleh nak cope, terus rasa macam dunia ni inilah penghabis ni kan. Tapi bila kita ada sokongan yang kuat daripada orang sekeliling kita, maka kita mampu menghadapi masalah dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, resilient adalah satu proses adaptasi yang baik apabila berhadapan dengan kesukaran, trauma, tragedi, ancaman ataupun tekanan yang sangat signifikan seperti masalah keluarga, perhubungan, masalah kesihatan serius atau tekanan kewangan dan tempat kerja. Tadi macam Sejohan kata, okey, kita dah nak final exam kan, ada lagi baki 4 minggu, betul tak? Betul ke sekarang lagi baki 4 minggu kan? Okay, so tak lama lagi kita nak menghadapi final exam. Saya pasti semua orang pernah mengalami ataupun menghadapi ujian, tak kisahlah waktu sekolah ke, waktu universiti ke. Jadi bagi mereka yang tak pernah tak pernah ada strategi ataupun dia ada resilient yang rendah, bila setiap kali nak exam mulalah nervous lain macam, mulalah panik, mulalah takut, mula rasa tak tentu arah. Padahal kalau ikutkan kita dah biasa hadapi ujian daripada sekolah sampai universiti. Sebab itulah resilience sangat penting bagi seseorang individu untuk menghadapi satu keadaan ataupun situasi yang boleh menyebabkan dia rasa tak tenteram. Contoh macam nervous waktu exam kan. Bila dia ada daya ketahanan mental yang kuat, so dia bersedia untuk menghadapi ujian ataupun peperiksaan dan boleh skor dalam ujian atau peperiksaan. Okay, resilient juga bermaksud pantulan balik atau bouncing back daripada pengalaman yang sukar. Okay, contoh tadi macam katakanlah orang situasi banjir kan. Bagi mereka yang berada di pantai timur, dia dah pernah mengalami banjir kan, jadi mereka lebih bersedia, mereka mereka dah boleh buat preparation. Tapi kalau macam orang kat Shah Alam, Selangor kan tak pernah banjir, tiba-tiba banjir, jadi mereka rasa down, mereka rasa panik. Jadi mereka yang pernah mengalami masalah banjir seperti orang Kelantan, Terengganu, mereka datang bantu orang Shah Alam, bantu orang Selangor supaya sama-sama dapat menghadapi situasi yang sukar itu. Okay, boleh faham tak semua apa maksud resilient? Okay, yang penting resilient ialah tahap daya mental yang baik, yang positif, yang kuat untuk kita menghadapi satu masalah. Alright? Okay, seterusnya. Okay, lepas tu Bonda Su nak sambung ke? Boleh? Okay, tadi Puan Ina dah terangkan yang intro lah tentang resilient ni, and then ni adalah dia punya pakar terapi yang memperkenalkan bahasa tu kan. Kalau dulu-dulu kita tak tahu apa resilient tu kan. You all tahu tentang common sense je lah. Apa common sense tu, apa resilient tu. Jadi setiap perkataan baru of course daripada barat, Hart and Bino and Thomas around 2007. Okay, dah lama dah perkataan ni sebenarnya. Cuma digunakan kaedah ni bila pelajar-pelajar tak boleh nak buat coping skill. Tak boleh nak coping. Contohnya, okay, Alam belajar ODL di rumah, tak boleh nak coping. Terus macam set mindset tu macam tak boleh nak berubah. Tu yang dia tak jadi terapeutik tu. Sebab tu dia kata terapi ni meneroka satu kaedah terapeutik yang baru dibentuk untuk membantu kanak-kanak remaja mencari cara untuk sentiasa positif apabila hidup dalam serba kekurangan.
Jadi so far sekarang Allah uji dengan rakan-rakan dan ahli keluarga yang ditimpa musibah banjir, musibah COVID-19, musibah ahli keluarga bercerai, musibah hilangnya punca pendapatan. Banyak sangat musibah. Musibah kehilangan orang tersayang. Kadang-kadang pelajar pun ada musibah ya, musibah putus cinta kan Puan Aina? Musibah kuis, tiba-tiba kuis dah study hard, tiba-tiba carry mark dapat sikit. Nampak? Jadi setiap kekurangan tu macam mana kita nak bereaksi sentiasa positif? Kan? Kadang-kadang alamak susah lah bonda. Tapi kalau bonda cakap kadang-kadang kita easy to say but hard to do kan. Kadang-kadang kita cakap alah nanti bonda cakap alah bonda ni klise lah kan. Reda lah dengan benda-benda berlaku ni, cuba reda. Tapi kadang orang tak faham konsep reda tu macam mana. Orang tahu pasrah. Dia tak tahu reda. Reda tu serahkan segalanya pada Allah SWT sebab dia sebaik-baik penentunya. Satu je konsep reda ni yang bonda nampak mudah nak diamalkan adalah percaya bahawa kita hidup di dunia adalah sementara dan bekalan kita ke akhirat. Kalau kita terlalu mencintai dunia, jadi bila kita tak dapat apa yang kita nak tu, kita akan rasa down. Okay. And then yang kedua, sekarang ni musim banjir, alhamdulillah bonda nampak ramai sukarelawan turun. Kelebihan kenapa kita join, tahniah juga kadang-kadang pelajar, bonda tengok ada pelajar MPP yang lepas, yang baru-baru ni pelajar komander yang join untuk sukarelawan, dan bonda harap pelajar sivil pun bonda harap terlibat juga dengan misi-misi sukarelawan. Sebab apa? Sebab melalui sukarelawan kita melihat orang-orang yang susah daripada diri kita. Jadi kita harus rasa bersyukur. Jadi kekurangan tu tadi, yang hidup serba kekurangan tu automatically kita tutup. Kita tutup hati kita, satu-satu ni kita tutup. Jadi kita teruslah work in the real life situation, kehidupan yang sebenar dan strategik lah, strategik pragmatik ni. Contohnya kita ada matlamat yang konsisten. How you want to achieve that? Okay, kalau boleh tanya pajak, apa matlamat you all? Okay, kat ruangan chat lah you all, apa matlamat you all? Setiap orang cuba listkan satu. Boleh nak baca tengok, ada matlamat hidup tak? Matlamat you all apa? Matlamat you all di UiTM ni apa? Jom sama-sama cek. Baru dia macam serius sikit. Pada kata moga Bazim menghadapi jadi okey, betul. Jadi reda ni how to counter back dengan reda. Back to Allah lah. Allah sayang. Kalau kita percaya Allah sayang, reda. Kena percaya benda tu. Tapi nak percaya tu susah. Okey, tips ni juga kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal dunia, tak kisahlah nenek ke, atuk ke, kawan-kawan ke, yang kenal-kenalan ke, cuba bantu untuk mandikan jenazah. Tu salah satu tips. Bila you mandikan jenazah, automatically you jadi kuat. Tapi mungkinlah terbatas sebab COVID-19 ni, jadi banyaklah yang tak boleh nak mandi jenazah kan, kita kapankan je terus. Tapi kalau yang tak pesakit tak ada COVID tu, insyaAllah kita boleh mandikan. Jadi kat sini boleh baca. Bila dah start, kita kena habiskan, kata Faris. Betul. Tu dia punya matlamat dia dah train. Betul. Maksudnya, when you do something, you must be responsibilities and settle it. Okay. Thank you Faris. Okay, lagi-lagi ada tak? Apa matlamat you all? Bunda dah scroll dah setiap muka masing-masing tadi. Ada yang buka muka, ada yang tak buka muka, ada yang letak dia punya background kartun kan. Pelajar ITM boleh tengok dia suka letak gambar kartun, tak letak gambar kartun, gambar Korea. K-pop kan Puan Aina kan? Pelajar-pelajar kita. Kalau gambar background dia tak kartun, K-pop. Lelaki pun letak gambar K-pop perempuan. Sama je. Yang perempuan letak gambar K-pop lelaki. Betul lah tu. Sebab dia memang perasaan kita tu kena bersilang lah. Seorang je ke Faris je ke yang ada matlamat? Yang lain? Yang lain-lain? Tak ada? Ada tak lagi chat? Tak ada ni? Boleh baca? Tak ada pun? Okey, Zikri, saya ingin menambah baik diri saya. Okey, cepat-cepat kena ada matlamat. Berapa hari lagi berbaki untuk tahun 2022 ni? Kena ada matlamat. Macam mana wish and list and pray tu Allah? List of matlamat pun kita punya vision kita. Vision board tu kat mana? Kena ada vision. Dah nak masuk 2022 ni. Orang masuk 2022 dah. Kalau boleh satu diary dah penuh dengan matlamat hidup. Tuliskan matlamat. Lagi banyak yang tak tercapai, lagi banyak you listkan. Tak ada masalah. Saya ingin menambah baik. Akmal kata matlamat saya kat kolej ni untuk mendapatkan pointer yang tinggi. Alhamdulillah Akmal. Bonda pun ada satu link yang how to target pointer. Kalau kamu keep in touch dengan Bonda atau Puan Aina, nanti kami bagi link. Link how to target pointer. Alright. Okey, Muhammad Najib Benjamin nak hidup mendapat keredaannya. Okey, Muhammad Adam Fikri kata
Jika buat satu perkara perlu buat bersungguh-sungguh. Betul. Muhammad Hafiz kata mencapai kecemerlangan dengan bahagia. Kecemerlangan. Muhammad Syazmi kata nak tambah ilmu pengetahuan. Okey, sebab tu berada di UiTM kan. Muhammad Firas kata apa yang saya pilih saya kena tempuh dengan bijak. Betul. What you did you get back lah kan. Okay, Nur Syamira kata buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Okay, bagus. Jawapan ni boleh suka sebab you all menunjukkan konsep kediri yang positif. Maksudnya, you bertanggungjawab dengan apa yang you buat. Contohnya kalau macam kami dalam teori ada glacier, kita ada konsep macam here and now. Contohnya, kita bertanggungjawab dengan apa? Here and now. Sekarang ni apa yang kita buat. Jadi kita bertanggungjawab lah. Setiap tindakan yang kita buat, kita harus bertanggungjawab. Kadang-kadang ada pelajar, setiap tindakan dia tu tak bertanggungjawab. Lepas tu, sebab tu you akan nampak, contoh ahli jawatankuasa program CVET. Tak bertanggungjawab macam mana? Tiba-tiba hari kejadian program, maaf lah aku tengah bercuti dengan keluarga. Hari kejadian sebelum 5 minit boleh inform. Bertanggungjawab tak? Tak. Jadi ciri-ciri bertanggungjawab tu adalah betul. Kena bila you do something, you kena bertanggungjawab dengan apa tindakan you buat. Sebab tu pelajar yang kuat dia punya trainnya, resilientnya, bertanggungjawab atas tindakan diri dia. Contohnya, bonus terang. Contohnya dia mencederakan diri dia. Mencederakan diri boleh tak? Dia lari sengaja jatuh kat padang. Orang tak tolak pun lari jatuh sebab dia memang sengaja nak cederakan diri dia. So you bertanggungjawab tak atas kecederaan diri? Perlu bertanggungjawab. Tak boleh salahkan orang. Sebenarnya semua orang, bila you rasa tak bertanggungjawab macam mana you akan cakap, semua orang tak sayang aku. Sebab tu aku dah sengaja nak cederakan diri aku. Tapi dia bertanggungjawab tak diri dia? Kenapa nak cederakan diri? Contoh. Sepatutnya bangun pagi, tengok cermin, cakap terima kasih ya Allah. Syukur pada diri sendiri, Allah bagi lagi apa? Bagi lagi kehidupan, bagi lagi kesihatan yang baik, Allah murahkan rezeki, masih ada selera nak makan. Dia macam tu. Self-talk positif, betul tak Puan Aina? Biasanya pelajar, kebanyakan dia dah start dengan self-talk negatif. Self-talk tu memang kena self-talk positif, tak boleh self-talk negatif. Kalau negatif dia jadi negatif tu sudah. Kena self-talk positif. Sebab tu mencari cara untuk sentiasa positif dalam hidup serba kekurangan. Jadi para pelajar di alam maya sekalian, cuba kejam mata masing-masing. Tutup mata. Ni tak nampak tak apalah. Jom sesama kita tutup mata. Okay, ni macam kita relaxkan diri kita. Cakap dengan diri sendiri. Terima kasih. Hari Jumaat ni Alhamdulillah. Cakap dengan diri sendiri, ya Allah terima kasih pada diri sendiri. Kalau you tak terima kasih pada diri sendiri, you rasa you tak bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Cakap dengan diri sendiri, aku kuat. Cakap dengan diri sendiri, aku hebat. Cakap dengan diri sendiri, aku boleh lakukan. Cakap benda-benda yang positif. Jangan cakap aku ni teruk, bagi mati je kan. Orang mati dalam kubur tu dek, kalau awak interview dia hidup balik. Kita dekat dunia ni, belum mati lagi, jangan ngada-ngada nak cakap macam tu. Allah je yang tahu. Alright. Jadi tutup mata, pegang dada, cakap dengan diri, terima kasih. Terima kasih, aku akan buat yang sebaiknya untuk kehidupan ini. Macam tu. Kena berterima kasih dengan diri sendiri sebab contoh kita ada tangan, ada suara, okay? Para super yang tadi jadi MC apa semua, yang baca doa semua. Terima kasih ya Allah. Sebab sesuatu perkara tak ada tanpa izin Allah. Bonda dengan Puan Aina pun tak ada kat sini kalau tanpa izin Allah. Betul tak Puan Aina kan? Kena ada dengan izinnya. Jadi self-talk positif cakap terima kasih. Okay, next slide. Next slide. Okay, ni dimensi lah macam Bonda cakap tadi. Dimensi resilient ni adalah contohnya kita touch tentang kita punya fizikal. Kan? Kadang-kadang ada orang mental dia boleh. Betul, orang sebab tu orang cakap tua sebelum tua, sihat sebelum mati, sihat sebelum sakit. Nampak tak? Fizikal kita ni kena kuat. Jadi fizikal nak kuat ni macam mana? Kita nak rembeskan hormon-hormon kekuatan dalam diri kita. Jadi kadang-kadang dengan exercise, dengan ketawa. Kadang-kadang ketawa pun macam fizikal tau. Kan? Ketawa sebab apa boleh kata ketawa tu jadi fizikal? Sebab dia menggerakkan anggota badan. Ada orang kan kalau bergelak ketawa, bergerak-gerak tubuh badan dia. Fizikal tu maksudnya tindakan tenaga. Kalau mental kuat, fizikal tak kuat pun kita paralyze, kita terbaring. Tapi kita ada idea tapi kita tak boleh nak buat. Kita harapkan orang lain action. Tapi you all semua ada kan? Okay, fizikal pun sihat. Okay, semua fizikal sihat tak? Cakap sihat, tengok siapa fizikal okay. Tulis okay, tengok. Fizikal okay, tengok. Cepat guys.
Sihat Alhamdulillah Firas. Okey, fizikal sihat betul? Sihat semua, fizikal dulu. Boleh tengok fizikal dulu. Biasanya para pelajar yang tak siap fizikal biasanya tak direct pada bonda ataupun Aina lah. Dia akan direct kepada unit kesihatan. Terus jumpa Dr. Syafinas and team di unit kesihatan untuk dapatkan maklumat kesihatan. Bonda percaya ada pelajar yang memang sel darah putih lebih, sel darah merah lebih. Bonda faham daripada email-email tu bonda baca, bonda print. Bonda harap kalau macam pelajar tu perlukan bantuan datanglah jumpa. Kadang-kadang ambil engineering. Rupanya saya ni sentiasa ambil ubat bonda setiap bulan. Jadi walaupun saya ambil engineering, saya tak tahu saya boleh jadi engineer ke tak sebab ketahanan badan saya rendah. Tapi kekuatan emosi dan mental itu tinggi. Nampak? Jadi you all semua ni yang sihat, yang tak ada apa-apa halangan, jangan tak sayang diri, kena sayang. Yang tak sihat tu kita bantu dia. Yang bantu dia. Okay, Alhamdulillah sihat kan? Okay, tadi Puan Aina dah terangkan juga. Okay, yang kedua bila kita touch tentang mental perspective. Mental ni maksudnya kita boleh fokus how to be intellectual kita. Okay, maksudnya tahap intelektual kita tu dekat mana? Biasanya pelajar intelektual tinggi tapi adventure rendah. Kenapa boleh macam itu? Bonda tak faham. Contoh, pelajar bijak belajar. Teori ni perfect ni dalam tangan. Tapi bila suruh presentation, out. Ada tak you all rasa kawan-kawan ke diri sendiri macam tu? Hebat ni. Kalau dari segi exam, theoretical apa semua, okay, boleh score. Face to face je, orang bagi job je, suruh jadi pemimpin program je kat situ you dah fail. Okay. Jadi, intelektual tu okay, tapi dari segi adventure diri tu tak ada. Kurang lah, bukan tak ada, kurang. Dia mungkin cukup untuk diri sendiri, nak share dengan orang tu kurang. Alright? Jadi dari segi mental, mental ni kena ada apa? Focus and consistent. Sebab tu para pelajar, kalau you masuk dalam kelas, you dah faham apa yang lecturer nak ajar tu, 85% atau 80% and above, insyaAllah you boleh score punya result. Tapi kalau setiap hari masuk kelas, even masuk top bonda ni, kosong lah. Tak faham apa yang lecturer explain. Jadi kena tingkatkan you punya focus and consistent tu bila masuk dalam kelas. Alright. Seterusnya kita touch tentang emosi. Emosi apa yang ada? Okay, dekat kita punya ni boleh keluarkan emoji kan? Okay, you all semua emosi apa? Nak tengok emoji apa you all keluarkan? Alright, lagi? Okay, tengok emosi you all. Okay, Alhamdulillah dia banyak smile kat situ, Alhamdulillah. Okay, emosi you all. Ada kat ruangan chat juga. Smile. Okay, good kan? Tepuk tangan gembira. Okay, emosi you all apa? Microsoft Teams ni boleh klik dekat emoji. Klik je kat emoji tu. Mana emoji you all? Sedih pun boleh. Okay. Ceria kan? Kasih sayang. Nampak tu hati kasih sayang. Ceria. Alhamdulillah kan? Afifah, Syamira pun ada kat ruangan chat ni. Dia tunjuk juga gambar-gambar sedih Akmal semua. Okay, amazing. Tak apa, para pelajar yang rasa emosi sedih pun boleh keluarkan sedih. Ada tak yang rasa sedih hari ni? Sedih lah, kena join webinar ni, saya nak balik. Contoh. Okay, contoh. Ada tak? Tapi Alhamdulillah semua ni. Dan dia kata dah lapar. Tu dah tunjuk gambar ayam ni kan? Jadi, ada yang lapar, ada yang gembira, ada yang happy, ada yang interesting. Jadi, amazing kan? Sebab emosi kita ni, circle of life ni emosi, kita akan melalui setiap emosi. Okay? Emosi suka, duka, betul tak Puan Aina? Ke Puan Aina tak pernah nangis? Tak boleh lah, Bonda Puan Aina pun pernah nangis. Bonda dengan Puan Aina pun pernah marah. Kita bukan malaikat pun elok je kawasan tak pernah marah. Marah, tapi bagaimana kita nak kontrol tentang anger management. Contoh, tu yang kita kata emosi tenang dan positif. Contohnya banyak assignment betul. Okay, macam you all semua dapat tekanan alamak nak buat assignment lagi. Lepas tu nak buat program lagi, nak study group lagi, FYP lagi, mak ayah nak itu lagi. Ya Allah, banyak. Okay, banyak tu, cuba listkan. Ambil pen ke, kat phone you ke, smartphone you tu, terus listkan. Listkan. Banyak benda. So, target the priority one. Apa yang paling penting? Yang perlu diselesaikan segera. Yang tu yang kena take action. Tu dulu. And then by list. Kan? Jadi kalau macam sedih, berduka lara. Okay, berduka lara tu pandai-pandai. Kalau nak settlekan benda lain yang berduka lara tu kena settle dulu. Sebab kalau you buat benda dalam keadaan yang berduka lara, you tak jadi yang buat benda tu sepenuh hati. Ala kadar je jadinya. Jadi emosi kena tenang dan positif. Okay? Okay, last week Afifah bagi gambar sedih. Okay, nak Abida, Danis, Air, Pak.
Firas jatuh cinta Nur Afifah, betul. Kena marah ke? Muhammad Faris. Ni tak tahu, kena tanya juga. Kalau bonda buat tengok gambar, buat assumption bonda sendiri je, persepsi bonda je. Sebab tu kalau dengan klien face to face sama ada bonda dengan Puan Aina, contohlah Nur Afifah bagi, contohnya Muhammad Faris bagi gambar love, tiba-tiba ada anak panah. Kita nak tanya juga, kita kalau orang tengok, kau jatuh cinta ke? Taklah, rupanya lain. Bukan jatuh cinta tu. Hati dia telah dipanah ke? Contoh. Kita tak tahu. Jadi, sebab tu dalam sesi kaunseling kita teroka. Sebab tu kena ada sesi kaunseling, sebab tu berbual, duduk, bercerita. Dia senang mudah faham bercerita lah. Klien tu bercerita dengan kaunselor, tapi kaunseling ada tool lah, tools how to you punya sesi perkongsian tu lebih terarah dalam sesi. Bukannya tiba-tiba membawang ke tak, dia tak jadi macam tu. Jadi Puan Aina dah terangkan tadi, kalau rakyat Malaysia, kalau macam kesihatan mental ni, daripada kanak-kanak lagi kita teroka. Kalau nisbah rakyat Malaysia, 1:3 rakyat Malaysia adalah akan mempunyai seorang 1:3 akan mengalami masalah kesihatan mental. Jadi kalau kita ada 90 lebih, ibarat kat sini 30 orang termasuk bonda dan Puan Aina akan mengalami kesihatan mental. Okey, tapi itu adalah stigma sekiranya orang cakap, oh lama, engkau kalau kena kesihatan mental kau ni gila lah, pergi psikiatris lah kau. Yes, dia akan pergi psikiatris tapi dia bukan gila. Okey, kesihatan mental tu boleh sihat. Macam mana kita demam boleh sihat, sakit gigi boleh sihat. Jadi pokok pangkal diri sendiri. Sebab tu boleh cakap how to train your brain to be resilient. Kalau pun kat sini mungkin ada pelajar-pelajar yang memang dah pernah ada makan ubat psikiatris, teruskan je makan ubat psikiatris sebab doktor psikiatris akan diagnose you all. Jadi you akan nampak kenapa ubat you bertambah hari bertambah naik. Kenapa simptom you bertambah naik? Sebab doktor psikiatris takkan mudah-mudah diagnose pesakit. Selepas 6 bulan kita akan beritahu penemuan baru pada diri you. Tapi kalau you tak kuat, tapi kalau you kuat, you berlawan, automatik doktor psikiatris kata, okay, nampak you dah okay, coping skill you bagus lah, you dah tahu terarah perjalanan hidup you dah nampak dah cara-cara, what to do, what to action, you already know that. Jadi kita dah kurangkan dos ubat awak. Contoh, sebab tu dia dah train dia punya brain to be resilient. Tapi kalau kita tak train, ubat tu tiba-tiba doktor datang, okay, kita tambahkan lagi dos ubat you, kita tambahkan lagi. Kadang-kadang sebab tu boleh cakap, kadang-kadang ada pelajar motivasi dalaman lemah, motivasi luaran dia pun mempengaruhi lemah. Jadi kesian. Jadi pelajar yang memang kuat, tolong bantu kawan-kawan yang lain untuk bangkit. Kalau dah nampak kat ruangan Twitter ke, pelik-pelik tu, terus. Okey ke? Jangan terus jang. Kau ni tak solat ke? Jangan. Okey? Contohnya Muhammad Firas kata saya jatuh cinta pada diri sendiri. Lepas tu, okey, kalau Muhammad Faris contohnya letak kat Twitter pelik-pelik. Okey, lepas tu Faris letak pelik-pelik. Terus Nurul Ain contoh, terus tegur. Faris, kau perlukan bantuan tak? Kalau kau perlu bantuan aku boleh tolong. Refer kau kat mana-mana pakar ke apa semua. Kau jangan diam je. Nampak? Kita dah terus touch. Jangan pula ikut orang kat dalam tu membawang. Betul ke kau macam ni membawang ramai? Benda tak usah periksa tiba-tiba jadi dosa berjemaah kan Puan Aina kan? Jadi kena investigate. Kita tak nak macam aku ni kena marah dengan pensyarah ni gini-gini terus letak nama. Okey, kawan-kawan pun berjemaah lah nak condemn pensyarah tu dalam tu. Tiba-tiba benda tu tak sahih, dapat dosa berjemaah. Kan ada rugi. Patutnya mungkin kau nak aku bantu ke kau face to face dengan lecturer tu. Contoh tu kawan yang positif. Tak payah kot kita panjangkan kat ruangan ni. Nanti buka aib masing-masing. Lama-lama kita punya salah juga. Walaupun kita rasa kita betul. Okay, kat sini bila kita nak touch tu sebab tu kita ada spiritual. Spiritual dari segi empati, kepercayaan kan. Okay, kalau spiritual tu contohnya sebab tu kadang-kadang kita semua ada common sense kan. Contohnya kalau tengah bercakap semua diam lah kan, dengar kan sejohan bercakap ke bagian common sense. Benda tu kita tak suruh kan, okay bila saya bercakap you all kena senyap. Tak ada. Common sense. Bila bonda harap pelajar bagi respon, you terus respon. Bonda tak, jadi itu common sense. Common sense kita dah macam adab diri kita. Kita dah tahu what to do. Pergi toilet flush. Common sense, spiritual, empati. Empati kat makcik cleaner. Empati kan, tak nak kotor-kotorkan bilik apa semua. Ini tak buang sampah merata-rata, tahu ada tukang kebun, tahu ada tukang cleaner. Tak boleh lah kena ada empati. Dan spiritual juga kita sentuh tentang kita punya kepercayaan masing-masing. Kepercayaan ni dia macam irama dalam lagu, macam muzik dalam diri kita. Bila dia dah sebati, dia berterusan je. You dah tahu dah waktu ni kena solat, waktu ni kena mengaji. Sebab dia dah spiritual, you dah train. You dah train you punya
perkembangan hidup, penerokaan diri dan dia terus je, berlangsung dengan lebih baik. Okay, start from today, mana yang rasa teragak-agak nak buat kebaikan tu, cepat-cepat buat kebaikan. Jangan rasa bila nak buat baik tu tiba-tiba nantilah kan. You all punya pelajar memang suka nanti. Tak tahu nanti sudah terlupa pula Puan Aina kan. Okay, next slide. Ini Puan Aina sambung Next slide Sazmi. Okay, yang ni tadi Hakim Maslow. Okay, ni Puan Aina faham lah. Contoh Puan Aina boleh share lah tentang diri dia, pencapaian dia pun state actualization lah ni. Alright, go. Okey, baik. Saya sambung. Okey, hierarki Maslow. Okey, dalam hierarki Maslow ni dia menekankan tentang keperluan kita sebagai seorang manusia. Okey, kita cara nak baca ni baca daripada bawah sampai ke atas. Alright, daripada yang besar pergi pada yang kecil. Okey, contoh yang boleh kita bagikan untuk setiap tingkat ini. Pertama, dari segi psychological. Okey, kita manusia dari segi psychological kita perlukan makanan untuk hidup. Kita perlukan tempat tinggal yang selamat. Kita perlukan pakaian untuk tutup badan kita. Okay, once bila kita tak ada tempat tinggal yang selamat, kita tak cukup makan, kita tak ada kata kain baju, seluar, tudung nak tutup badan kita. Kat situ bila kita dah fail je, maka tingkat-tingkat yang seterusnya kita tak boleh capai. Okay, jadi pertama sekali kita kena penuhi tingkat psychological. Alright. Yang kedua dari segi safety. Okay, kita ada rumah, kita ada duit kan. Kita ada security, siapa yang tinggal college, kita ada polis bantuan kan. Okay, kemudian yang ketiga love belonging. Okay, dari segi kebersamaan, dari segi kasih sayang. Okay, macam mana nak dapat kasih sayang tu daripada ahli keluarga kita. Okay, ada ahli keluarga yang support. Macam tadi saya katakan faktor utama untuk dapatkan resilient yang paling kuat ialah sokongan daripada orang terdekat kita. Family, kawan-kawan, jiran-jiran. And then yang seterusnya ialah esteem, pencapaian. Okay, siapa kat sini mungkin dah pernah exam untuk part 1, part 2, part 3 mungkin tengok result. Okey, dah pernah capai dekan, dah pernah dapat anugerah terbaik ke kan. Dan self actualization ni di mana semua tingkat ni kita dah dapat. Kita cukup makan, kita ada rumah, kita ada duit, kita ada family, kita ada pencapaian yang baik dalam pelajaran. Maka self actualization ialah pencapaian diri. Okey, semua potensi diri kita dah keluarkan. Okey, ni ialah hierarki Maslow. Okey, boleh faham semua? Okay, nanti try check masing-masing. Okay, semua tulis kat ruangan chat. Anda cukup tak dapat tak dari segi psychological? Okay, cukup tak dari segi psychological? Okay, cuba tengok dekat ruangan chat. Dia kata cukup ke? Ada yang kata tak cukup ke? Dari segi psychological. Check. Alhamdulillah cukup. Makan cukup tak? Tidur cukup tak? Cuba kalau yang ada mangsa banjir tu boleh cakap lah juga kat sini. Kita nampak kan. Nanti kita boleh menolong bantu. Sebabnya kita sentiasa membantu antara satu sama lain. Cukup Alhamdulillah. Syekh kata ni Firas. Okey lagi? Okey, Alhamdulillah. So masing-masing semua kat sini Alhamdulillah cukup makan, cukup tidur, cukup rehat kan. Yang kedua kita tengok ada tak rumah masing-masing tak berlindung. Ada tak bilik dekat college. Masing-masing cukup tak duit. Ada tak duit poket, duit makan. Ada tak? Banyak ni. Okey, bagus semua cukup Alhamdulillah. Saya makan terlebih kata Danish Aina. Terlebih. Okay, makan terlebih tu kena check cukup tak, seimbang tak ikut piramid makanan tu. Ini piramid hierarki Maslow. Danish ni kena check pula piramid makanan Danish. Okey, dan seterusnya dari segi love belonging. Okey, ada tak family yang supportive, kawan-kawan baik ada tak, jiran-jiran yang baik ada tak? Okey, ada tak sini? Ada tak? Tulis ada. Kalau ada tulis ada. Tak ada tulis tak ada. Tak ada ni yang kan rakan-rakan antara 90 kat sini akan jadi rakan awak lah. Kita kan fitrahnya lengkap melengkapi. Ada. Okay, positif semua student civil ni Alhamdulillah. Okay, kita pergi kepada seterusnya, esteem. Esteem ni, esteem pula dari segi contoh pencapaian. Okay, siapa sini pernah capai keputusan dekan? Pernah dapat tak? Start SEM ke ataupun ada semester yang dapat dekan, pernah dapat tak? Ada pernah dapat? UiTM dekan 3.5 kan? 3.5. Okay, 3.5. Siapa pernah capai 3.5? Ada tak? Pernah, Alhamdulillah. Tahniah Akmal. Lagi siapa? Okay, yang belum ada tu cuba tulis. InsyaAllah akan ada. Kan Bu Aina? InsyaAllah akan ada. Bakal dapat insyaAllah, bakal. Macam tu. Kena wish. Sebab tu benda cakap kena wish benda ni. Jangan cakap tak ada. Jangan.
Kita kena yakin pada diri sendiri yang insya-Allah akan dapat satu hari nanti. Okey, ramai kawan. Okay. Ingat bila kita tengok orang lain bahagia, sebenarnya itulah kebahagiaan yang lebih hakiki ataupun lebih puas. Kalau kita seorang bahagia kan, contoh kita bahagia, kawan-kawan kita ada yang sedih, ada yang tengah down. Kita rasa kita punya bahagia tu kita nak express kat siapa? Takkan nak cakap dengan dinding, dengan bantal kan, diorang tak ada respon. So mesti kita akan cakap dengan kawan kita. Tapi kalau kawan kita tengah sedih, kita tengah bahagia, tengah gembira, kita cakap dengan dia ada feel tak? Mesti feel tak sampai kan? Mesti dia akan dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi bila ada contoh kawan-kawan nak dapat dekan, kita hargai, kita celebrate, ucapkan tahniah kepada mereka. Sebab komuniti mereka lagi ramai daripada kita yang individu, yang kita seorang ni. Okey, boleh? Ni kalau macam Muhammad Najib Jabinin ni dia cakap point lah, ramai kawan-kawan dekan alhamdulillah. Thank you, kita support each other kan. Kita tak payah dengki ke sakit hati tak, happy. Okay, I happy for you. Cakap you are excellent. Tapi bila kita cakap macam tu, percayalah kita terembes sedikit hormon positif dia. Sebab kita puji orang-orang positif, insya-Allah akan dapat positif kat awak juga. Macam Fira cakap, walaupun belum tiba lagi masa tapi saya akan berusaha. Kata Firas Fikri tu Faina. Betul. Kita sebagai pelajar ni semua orang mesti akan ada impian nak dapat dekan kan, nak dapat result cemerlang. Yang paling penting sekali bila orang yang dia berusaha tapi dia tak doa, dia berusaha ni, berstudy gigih sangat dah, salin nota gigih-gigih ni tapi tak berdoa, tak minta tolong Allah, tak minta bantuan Allah, maknanya orang tu sombong. Dia yakin yang usaha dia, kejayaan tu semua datang daripada dia. Tu orang yang sombong. Tapi kalau orang yang sentiasa berdoa kan, doa, tapi dia tak datang kelas, tak buat assignment kan, tak jawab kuis, dia boleh berjaya ke? Tak boleh kan? Itu maksudnya orang itulah orang yang malas. So ingat, orang yang berusaha tapi dia tak berdoa, orang yang sombong. Orang yang berdoa tapi dia tak usaha, orang yang malas. Jadi kita kena seimbang, usaha dan juga doa. Usaha datang dari kita, hasil daripada Allah SWT. Sebab itulah kita kena berdoa. Macam tadi Bonda kata kan, kena cukup solat kan, kena ingatkan kawan-kawan. Sebab biasalah kita manusia kadang-kadang leka, lupa, tak orang kata mesti akan juga buat silap. Sempurna macam mana pun, alim macam mana pun mesti dia ada silap dia. Betul tak? Okey, baik. Slide seterusnya. Okey, ini adalah aspek-aspek yang membentuk resilient. Okey, kita kena ada aspek-aspek ini dalam membentuk resilient dalam diri seseorang individu. Yang pertama dari segi insight. Insight ialah proses perkembangan daripada masa lalu kepada masa sekarang. Contoh, katakan orang ada antara kita ni masa dulu, masa sekolah, pernah dapat result gagal kan, pernah kena repeat paper ke. Jadi bila kita dah masuk di sini, kita tahu macam mana feel kalau kita gagal, macam mana feel kalau kena repeat paper tu kan. Jadi kat situlah berlakunya proses perkembangan daripada dulu gagal kepada sekarang yang lebih berjaya. Yang kedua ialah independence. Independence ni lah berdikari kemampuan kita untuk bertindak. Sama ada boleh tak kita berubah daripada seorang negatif kepada yang positif. Yang ketiga, relationship. Macam tadilah saya kata hubungan dengan keluarga, rakan-rakan, orang keliling kita. Sebab mereka ni merupakan supportive yang sangat kuat dalam membentuk resilient dalam kehidupan kita ni. Dan seterusnya yang keempat ialah inisiatif. Inisiatif merupakan keinginan kuat untuk bertanggungjawab terhadap dirinya. Tadi macam kata Bonda Su kan, kita kena bertanggungjawab dengan diri kita. Kalau kita tak bertanggungjawab dengan diri kita nak salahkan siapa kalau kita gagal? Nak salahkan lecturer yang tak ajar ke? Nak salahkan Allah yang tak makbulkan doa kita ke? Kita kena ada inisiatif ataupun kita kena ada keinginan untuk berjaya. Yang keempat lah creativity. Okey, beza manusia dengan binatang apa? Siapa boleh teka? Apa beza manusia dengan binatang? Cepat. Okey. Siapa boleh jawab? Cuba tengok, ada tak yang menjawab? Satu perbezaan sangat ketara antara manusia. Ya betul. Tahniah saya ucapkan kepada orang pertama yang jawab ni siapa? Kalau kat skrin saya lah kan, orang pertama yang jawab ni. Allah, ramai pula yang jawab ni. Allah, ramai sangat dah tak boleh skor dah. Okey, jawapan dia ialah akal fikiran. Okey, kita dan juga binatang, haiwan, kita dua-dua ada otak. Tapi yang membezakan manusia dengan haiwan adalah kita manusia ada akal. Jadi gunakan akal fikiran yang Allah SWT bagi ni untuk cari setiap solution bagi setiap masalah.
Ingat, kat dunia ni setiap masalah ada jalan penyelesaian kecuali mati. Bila kita dah mati, nak selesaikan apa dah kan? Jadi selagi kita ada kudrat, kita hidup kat muka bumi ni, hadapi satu masalah itu dengan sabar, tenang, positif. Cuba cari solution. Yang seterusnya ialah, yang ketujuh ialah humor. Humor ini ialah satu orang kata macam perkara yang gembira, bahagia, yang senang. Okay, contoh, kalau siapa-siapa pernah tengok lah, sekarang viral pasal banjir kan. Okay, ada satu temu ramah ni, wartawan ni temu ramah satu anti India. Kan, kita biasa cakap pasal banjir, okay, sedih, rumah tak ada, kereta tak ada, meninggal ahli keluarga kan. Tapi anti India ni, kalau yang awak semua pernah tengok, anti India ni bila dia kata, saya sedih ni, album kahwin saya ni semua rosak kan. Saya dah pernah ajak suami saya dulu kahwin lagi tapi suami saya tak nak. Sekarang pun kalau dia ajak kahwin lagi saya pun tak nak, muka dah tak cun. Nampak tak? Dia tengah menghadapi situasi banjir tau, musibah banjir, tapi dia masih boleh bergurau senda, boleh apa kata, dengan gurau senda tu dia nak menenangkan hati-hati orang lain, supaya tak adalah sentiasa kita rasa sedih, murung kan dengan bencana ni. Dan akhir sekali ialah morality. Morality ni kemampuan individu untuk menyumbang sesuatu ataupun untuk bantu orang lain. Contoh macam kita lah, ada sukarelawan yang membantu masa-masa banjir kan. Kita ada resilient yang kuat untuk bantu masa-masa banjir. Sebab orang sukarelawan ni kalau dia tak ada mental fizikal yang kuat, dia tak mampu tau jadi sukarelawan. Sebab kalau awak tengok kan kat berita, dia punya lumpur tu paling tebal lagi. Kan? Awak sanggup ke nak bersihkan? Kita kalau kat rumah biasa ni, mak suruh sapu sampah sikit pun dah malas kan. Ini kan lagi sukarelawan yang nak bersihkan segala lumpur-lumpur yang tebal-tebal tu. Sebab tu pentingnya morality ni dalam bentuk resilient. Okey, boleh faham semua? Okey, baik, seterusnya. Okey, antara ciri-ciri individu yang memiliki resilient. Okey, ni siapa-siapa cuba cek kat diri sendiri, awak ada resilient tak? Okey, pertama ialah intelektual yang baik dan berkemampuan menghadapi masalah. Okey, contoh hadapi masalah. Okey, ada masalah je awak masih boleh berfikir dengan waras, dengan rasional, dengan wajar untuk menyelesaikan masalah. Tak adalah bila hadapi masalah je terus terperuk dalam bilik kan. Terus post dekat media sosial, aku murung, aku sedih kan, letak lagu sedih-sedih. Kalau orang yang ada resilient kuat, bila dia tahu ada masalah, dia tahu macam nak cari solution. Jumpa, contohlah tengah study tak faham, okey, tahu cara dia jumpa lecturer ke, bincang dengan kawan ke, macam tu. Yang kedua, mempunyai kepribadian yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Okey, orang yang resilient kuat ni dia ada peribadi yang boleh adapt dengan perubahan. Ada orang dia tak boleh adapt dengan perubahan. Kalau kita ingat dulu zaman sekolah, siapa yang pernah pindah-pindah sekolah ni, dia mesti seorang yang boleh beradaptasi dengan perubahan. Sebab dia biasa, okay, contoh pindah daripada sekolah rendah dari 1, 2, 3 sekolah sama, dah jam 4, 5, 6 pindah sekolah lain kan. Bila kita jumpa sekolah lain, kita rasa nervous kan sebab nak cari kawan baru, nak kenal dengan cikgu baru. Tapi kalau orang yang dah biasa pindah, contoh darjah 1 pindah, darjah 2 pindah, nanti darjah 5 dia pindah lagi. Dia dah biasa dengan perubahan. Dia dah tak rasa awkward kalau nak menghadapi satu perubahan. Seterusnya yang ketiga, mempunyai self image yang positif dan menjadi peribadi yang efektif. Tadilah macam Bonda Su kata kita kena positif. Ada positif yang tak baik juga macam toxic positivity kan. Tapi ini kita pandang kepada positif yang baik lah untuk self image kita. Dan yang seterusnya optimis, seterusnya mempunyai nilai peribadi dan nilai budaya yang baik kan. Orang-orang yang ada nilai peribadi yang baik, insya-Allah dia ada resilient yang baik. Dan akhir sekali yang mempunyai humor. Contoh humor ni tadi saya kata tadi, tak adalah setiap kali kesedihan ataupun setiap kali masalah kita nak sedih 24 jam kan. Cuba pandang satu masalah itu dalam pandangan yang positif. Okey, contoh apa kita bagi contoh bila kita ada masalah, okey lapar kan. Lapar ni tak ada duit. Macam mana kita nak cope dengan masalah ni? Adakah dengan cara kita nak mencuri? Adakah dengan cara kita nak mengambil hak orang lain? So gunakan alternatif lain, contoh pergi minta kat bantuan zakat ke, pinjam duit kawan ke kan. Kalau kawan ajak belanja tu janganlah mentang-mentang lah kita tak ada duit, lepas tu kita ego kan. Kawan nak belanja pun kita reject, jangan macam tu. Contoh kawan kata, Mel aku belanja, tak apa aku dah kenyang, aku ada duit, padahal tak ada duit ni. Macam tu. So kita kena sentiasa memiliki ciri-ciri individu yang resilient supaya kita bila hadapi satu masalah atau isu kita boleh menghadapi dengan baik. Okey, seterusnya. Ataupun contoh yang Puan Aina kadang pelajar, betul lah Puan Aina cakap, jangan ego. Contoh kadang-kadang cakap, alamak mak ayah aku tak bagi aku duit lagi. Kau ada apa tak kerja-kerja yang kau nak bagi aku buat yang kau boleh bagi aku upah?
Boleh juga. Dia macam positif lah. Kau ada tak benda-benda yang kau macam nak type malas ke, aku typekan tapi kau bagi aku upah. Nampak kita minta. Slide ke kan. Kita asertif lah macam tu. Kita taklah nampak macam meminta-minta. Kita macam, okay kau bagi aku upah, aku buat kerja untuk kau. Kan tak? Okay, kita okay. Maksudnya kita usaha kan, Faina kan? Resilient. Slide seterusnya, okay. Bonda boleh sambung? Okay, ni tadi Bonda tertarik juga kalau kita tengok dekat ruangan chat tadi, Bonda tengok ada Muhammad Afiq tu cakap kan. Dia kata as long ada supporting family, insyaAllah semua benda tu jadi okay. Kalau kita tengok Muhammad Afiq, Aidul Nizam kan, Faina. Jadi kat sini kita touch tentang parenting style. Kadang-kadang kita terlupa tentang parenting style. Kadang-kadang kita tengok kawan kita, kau ni teruk lah. Tapi kita terlupa bahawasanya setiap orang dia ada parenting style yang berbeza-beza. Mungkin rakan awak tu dari pagi permisif. Contohnya ahli keluarga dia ni memang dia bagi je, dia bebas. Dia macam freedom lah kat anak. You nak buat apa, dia terima, tak kisah apa semua. Dia trusty. Dia trusty kepada anak dia. Sebab tu kita tengok kat situ dia low expectation. Alright? Dia tak ada, dia support tapi dia tak demand. Okay. Authoritative adalah di mana let's discuss this. Jadi maksudnya anything happen kena keep in touch together, kena ada demokrasi, responsible. Dia ada demand dia. Demand dia macam mana sebab dia touch tentang responsible dia. Okay. Kalau kat situ kalau kita tengok dia unsupportive ke? Dia bukannya dia bukan fully supportive. Maksudnya kalau anak-anak tu nak buat pilihan, ibu bapa tu nak action. Contohnya buat pilihan UiTM ke apa semua, dia ada responsi begitu. Dia lebih fleksibel. Kalau anak-anak yang permisif ni, keluarga yang permisif adalah you nak buat apa, buatlah. Dia terus trust, support. Okay, ada juga adik keluarga yang memang daripada rakan-rakan kita ni yang mungkin Alamaya ni daripada uninvolved. Adik keluarga ni tak kisah apa dia buat. Dia dah jadi neglectful lah. Jadi dia sebab tu yang dia dah ada semangat macam kekitaan. Aku, kau. Mbak dia dah tak kisah dah. Sebab dia memang dihidupkan begitu. Dia I don't care. Dia punya tagline ni kan, I don't care. Okay, lepas tu authoritarian adalah daripada ahli keluarga. Siapa yang ahli keluarga sini memang okay ni yang tengah orang marah lah nak rumah ni apa semua, polis, tentera apa semua ni, lambat bagi misi apa semua ni kan. Okay, dia memang daripada keluarga yang sangat disiplin. Yes, no. Yes mean yes, no mean no. Jadi dia sangat rigid. Okay, waktu makan pukul apa, waktu mandi pukul berapa. Jadi setiap orang ada parenting style yang berbeza-beza. Jadi Bonda percaya semua orang nakkan parenting style dia yang support. Kan, nak support. Bonda percaya kalau you all buat perkara yang betul, parent akan support benda yang betul. Jadi kat sini tak adalah salah satu parenting style tu betul atau salah. Cuma kita kena seimbang. Kadang-kadang boleh bagi bebas. Kadang-kadang kena ada discuss. Kadang-kadang kena ada disiplin. Kadang-kadang kena ada demand. Mama takkan bagi back in credit card dekat you kalau you tak dapat score pointer 3 point ke atas. Contoh, your mom say like that. Alright? Jadi automatically you akan jadi, lemak mama tak bagi duit. So automatically you akan jadi ni tak? Reinforcement tak, peneguhan tak dekat diri you untuk bertingkah laku positif, dapat result lebih elok. Sebab dah dicabar begitu. Jadi kadang-kadang kena tegas juga. Contohnya kalau Sir Johan kata, okey lah pelajar you nak buat program buat, tak buat, nampak? Tapi contoh kalau Sir Johan cakap, saya nak make sure kelab kita ada satu buat webinar. Tak kisah bila you nak buat tapi kena laksanakan. Jadi dia ada tegas kat situ. Dia ada ketegasan. Dia bukan agresif tau, dia tegas. Tegas diri kena faham dia berbeza dengan agresif. Agresif ni nak memarah je, anger management kan, anger sana sini kan Puana. Tapi kalau tegas diri ni kita asertif. Kita tahu what to do, kita tahu what to action. Begitu. Jadi rakan-rakan dan para pelajar sekalian, kadang-kadang kita nampak kawan-kawan kita tu kenapa macam tu. Mungkin dari segi genetik dan persekitaran faktor tumbesaran dia, parenting style dia begitu. Jadi automatically kenapa dia suka bully orang? Oh, dia dah biasa kena bully kat rumah. Atau kan, dia tegas sangat. So dia rasa dia dibully. So dia pergi universiti dia nak bully orang. Contoh. Ada orang tiba-tiba dia kat rumah tu memang dikontrol. Tu yang dia culture shock bila pergi universiti dia nak bebas. Contoh. Dia dah lupa dah mak ayah dia semua, dia nak pergi berdating. Jadi kadang-kadang daripada keluarga yang kurang kasih sayang, sebab tu kadang-kadang pelajar cari kasih sayang di luar. Terutama yang masalah ni kat pelajar lah, pelajar perempuan. Kenapa boleh cakap perempuan ni kita kena ingat kita ada dara. Lelaki ada dara tak?
Cuma check mana tahu sivil boleh keluarkan fakta tu. Lelaki kita tak tahu dara ni macam mana. Tapi pelajar perempuan ni kita tahu kita ada dara. Jadi dara ni ibarat seperti seekor rama-rama. Rama-rama yang cantik. Apabila dia disentuh, bila disentuh rama-rama tu dia punya kelopak dia dah tak cantik dah. Macam itulah perempuan. Jangan bagi disentuh sesuka hati. Kita kena ada tegas diri. Kalau boyfriend kata nak pegang tangan, cantik dia. Kenapa nak pegang tangan? Tak halal lagi, tak payah nak pegang-pegang. Kena beritahu. Kalau awak sayang dengan saya, awak tak pegang saya. Awak bayangkan kalau ada orang pegang-pegang tangan mak awak sesuka hati, tangan kakak awak sesuka hati, tangan adik perempuan awak sesuka hati, awak suka? Tak suka kan? Jadi pelajar perempuan kena tegas diri. Tegas diri bukan sombong bukan sombong, bukan ganas. Tapi tegas. Jadi tu yang kita train. Pelajar perempuan train your brain how to be resilient. Okay, ketahanan diri. Tak boleh lah macam boyfriend kata, alah tak apalah I cium ni sikit je. Jangan. Lagi tak halal jangan bagi elok-elok je cium. Benda mahal je. Mak ayah I benda I mahal. Jadi you nak terima I pun mahal. Sebab suka bonda terangkan pelajar lelaki dia suka yang perempuan-perempuan innocent. Tapi untuk mengambil kesempatan. Tapi dia nak ke perempuan-perempuan yang suci bersih ni untuk menjadi isteri dan ibu kepada anak-anak dia. Percaya je kat bonda. Belum ada lagi pelajar lelaki tak tahulah ada tak pelajar lelaki kat sini. Pelajar lelaki kat sini ada tak? Bolehlah kat ruangan chat tu chat. Bonda saya tak kisah, saya okey je. Ada tak pelajar lelaki? Kadang senyap tu tak nak. Sebab dia tahu tu doa. Kalau dia kata ya tu kan akan doa menangis dia tak sudah nanti. Jadi pelajar perempuan resilient kita train our brain jangan lemah. And then tapi bila orang ambil kesempatan dekat diri awak terus buat report, jangan maafkan sesuka hati. Buat report. Boleh report kepada ada college ada SRK, kalau kat college ibu bapa, kalau dekat rumah kita ada balai polis kat luar dan boleh juga jumpa Bonda ataupun Puan Aina. Take action. Jangan biarkan gangguan seksual berleluasa, faham? Alright. So next slide. Sebab tu boleh cakap parenting style ni ada bagusnya kita kena tegas daripada keluarga yang tegas. Sebab kita tahu how to action. Dia sebenarnya empat simptom parenting style tu kita ambil sikit-sikit point mana yang bagus. Alright. So cara-cara memindarai kekuatan. Bonda Najmi berbalance berapa minit lagi sebelum kita buka soalan? Yang ni dah tips lah. Boleh pergi laju. Penjagaan diri, self-care, sentiasa mencari peluang baiki diri. Belajar untuk melihat potensi diri. Tadi Bonda dah terangkan awal. Melalui kongsi to you boleh tengok kita punya konsep ke diri melalui psikologi test. Tukar persepsi kepada anda terhadap masalah. Setiap masalah tu bukan negatif. Macam mana berinteraksi ke arah positif. Okay, next slide. Mana ni moderator Bonda ni? Mana tadi? Saudari moderator. Bonda ada berapa masa lagi? Hello? Berapa masa lagi Bonda berbaki untuk Bonda dan Puan Aina? Tadi Sazmi dah mention Bonda ada 1 jam je. Dah lebih sejam ni. Dah sejam 5 minit. Ada balance masa lagi ke? MC? Oh, senyap. Belum solat asar lagi kan? Belum masuk waktu lagi Johor ni. Mana? Okey, ni adalah tentang diri kita. Kadang-kadang kita tahu dan orang lain tak tahu tentang diri kita. Kadang-kadang Allah dah tutup aib diri kita. Jangan sengaja-sengaja nak buka-buka aib. Selagi aib tu boleh kontrol, contohnya aib tu kita dah face ketika zaman sekolah dan kita rasa kita dah bahagia sekarang, kita dah lupakan. Janganlah tiba-tiba nak sharing session ke sebab kena ingat, orang suka mendengar benda-benda yang negatif. Walaupun you dah berubah jadi positif, tapi orang akan ingat perkara yang negatif tu yang awak berubah. Okey? Contohnya pelajar lelaki pernah pukul jadi pembuli kat sekolah ke. Benda tu you dah berubah, you dah tak jadi pembuli, tak payah. You pernah isap ekstasi ke apa semua, tiba-tiba you selamat tak ditangkap ke apa semua. Contoh. Jadi you nak berubah, yang penting you berubah. Kecuali kalau you tak berubah, perlukan hikmat pakar untuk berubah. Sebab itu adalah you tahu dan orang lain tak tahu. Contohnya macam tarik lalat kat badan ke, tak payah nak tunjuk dalam gambar kan pelajar perempuan. Tarik lalat dekat dada, nak ambil gambar tunjuk ke Puan Aina kan. Tak payah, tu benda yang rahsia peribadi yang orang tak tahu dan orang lain tak perlu tahu. Awak je tahu cukup. Dan insya-Allah nanti bakal suami awak je yang tahu cukup. Alright, and then kita juga ada blind spot iaitu orang tak tahu dan awak tak tahu tapi orang lain tahu. Contohnya kat sini. Alright. Okay, dan kita juga ada benda-benda yang hidden.
Orang lain tak tahu tapi awak tahu. Dia macam tu. Ada perkara dalam hidup kita ni macam program ni. Orang tahu, open. Orang tahu, orang lain pun tahu. Okay, kita ada webinar counselling. Semua akan join. And then ada yang hidden. Awak tahu, orang lain tak tahu. Itu adalah rahsia peribadi. Mana bonda terangkan tadi. Aib-aib diri tu tak payah nak cerita dekat orang semua. Ada juga perkara yang orang lain tahu, awak tak tahu. Contoh tiba-tiba bercakap mulut berbau busuk kan? Badan berbau busuk kita tak sedar. Kadang-kadang kawan-kawan yang akan tegur. Tu yang jadi blind spot tu. And then yang unknown ni adalah benda-benda yang tak nampak. Kita tak tahu, orang lain tak tahu. Tu yang kun fayakun. Tiba-tiba banjir berlaku. Tiba-tiba Allah cabut nyawa. Tu benda-benda kita unknown. Benda-benda yang di luar limitation kita ni, kita jangan tiba-tiba nak jadi peneroka, nanti penat otak. So limitation kita tahu, benda kita tahu, Allah yang tahu, serah kepada Allah cukup. Yang you tahu, kalau kawan-kawan tahu, tegur you. Kadang-kadang ada rakan tahu, kau ni agresif sangat lah Syazmi. So nanti contohnya Faris terus tegur, Syazmi kau macam agresif lah, aku rasa kau bagus pimpin tapi kau agresif, contoh. Tapi so far Syazmi bagus orangnya. Alright, jadi kita tegur tu blind spot. Kita tak nampak. Macam kita buat kereta kan ada blind spot. Elok je corner, tiba-tiba jalan lori. Sebab blind spot kereta tu. Right? Okay, next slide. Okay, kita pantas sikit lah. Cara-cara untuk membina daya kekuatan, kena pasti apa yang boleh diubah dan apa yang tidak. Limitation tadi benda terangkan. Train your brain. Kalau tu benda tu di luar limitation you dah. Kadang-kadang ada juga pelajar cakap, bonda saya tak boleh nak buat FYP ni bonda. FYP ni akan mengganggu gugat ke subjek lain? Ya. Terus beritahu pesyarat FYP tu cuba nak drop. Tak boleh. Sebab dia akan mengganggu untuk subjek-subjek yang lain. Contohnya ambil 7 subjek ada FYP. 6 subjek lagi tu terganggu kerana satu subjek. Terus resilient, beritahu pesyarat saya nak drop paper ni. Kan kita ada validation date, saya tak boleh. Sebab dia akan mengganggu 6 paper saya yang lain. Saya sangguplah lambat ke apa semua. Saya ambil risiko lambat graduate tapi saya tak nak merisikokan 6 subjek yang lain. Contoh. Sebab kehidupan tu kan pilihan diri kita sendiri. And then ni antara tips lah. Mudah serasi, diplomasi, stamina, bijaksana. Ni semua awal-awal terang tadi kan. Keupayaan memimpin, bersemangat, integriti, amanah ni semua. Next slide. Okey, berfikiran terbuka, optimis, bermotivasi, keazaman, bermatlamat, berstruktur dan berorganisasi ni penting buat pelajar sebab kita kena planning aktiviti kena buat dan tak perlu buat dynamic. Okey, bersyukur dan berterima kasih ni paling penting. Anything happen, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah bagi ujian ni and then aku how to face. Alright. Okay, bonda sharekan juga dekat ruangan chat. You all semua boleh copy tentang yang tu adalah link untuk target pointer. Boleh simpan dekat phone masing-masing. Jadi kat situ adalah target pointer. You masukkan you punya subjek. Contohnya ELC 2 jam kredit. Maksudnya jam kredit awak adalah 2. Okay. Kalau kelas core curriculum, jam kredit dia adalah 1. Masukkan dan you kira sendiri pointer untuk target pointer you all. Okay, credit accumulate CGPA adalah pointer tu you kira daripada part 1, part 2, part 3 dia bersambung. Okay, GPA ataupun GPA adalah credit accumulate by semester. Okay, CGPA adalah credit accumulate all semester. Kalau you all kat sini part berapa ni? Boleh part 1, part 2, part 3. Kena tahulah kat mana. Okay, kita dah boleh buka soalan ke Syazmi? Syazmi, kita dah boleh buka soalan ke? Boleh bonda. Boleh. Boleh. Wah, Aina duduk kat soalan dulu. Apa-apa je. Hadiahnya berupa apa Syazmi? Tempat ketiga. Hadiah tempat ketiga berupa apa Syazmi? Masih hadiah misteri. Masih hadiah misteri daripada okey. Bila dah menang tu terus tulis nama dan nombor telefon di ruangan chat. Boleh Syazmi macam tu? Nanti you all contact. Boleh bonda. Boleh. Okey, bila dah menang tu bonda sebut you menang je, tulis nama dan nombor telefon di ruangan chat. Okey, soalan pertama Puan Aina sebelum kita berakhir untuk soal asal sekejap lagi. Okey, baiklah. Soalan pertama. Apakah nama 2 laman web utama untuk unit kerjaya dan kaunseling? Okey, apa? Okey. Tadi Boleh bonda buka suara, buka explainkan dah. ruangan chat. Cepat. Tadi bonda sudah terangkan dah tentang apa 2 laman web utama dalam unit kerjaya dan kaunseling. Okey, siapa-siapa boleh jawab, nak tulis kat ruangan chat ataupun buka mic. Yang awal-awal tadi bonda terangkan. AJK pun boleh jawab. Tak ada masalah. Okey, tu dah ada jawapan dah tu. Nurul Ashikin. Okay, bagi dulu jawapan. Lagi satu, counselling to you dan? Lagi. Counselling to you dan? Satu. Kena ingat nama unit bonda dan Puan Aina apa? Syazmi dah boleh tutup slide Syazmi.
Syazmi slide dah. Council to you dan apa lagi satu? Siapa ingat lagi? Cepat. Kita ada 2 laman web. Satu untuk counselling, satu untuk gitu. Cepat. Dekat Sima semua ni tak boleh jawab Okey, kita dah ada pemenangnya Puan Aina. Siapa tu? Nurul Ain binti Abdul Isri. Counselling to you dan career counselling for you. Ya, betul. Tepat sekali. Okay, Sila bagi tinggalkan emoji. nombor telefon anda. Bagi emoji applause. Good. Yeah, applause to her. Applause. Okey. Dan soalan misteri yang kedua, bukan soalan tak misteri, hadiah misteri yang kedua, soalannya berupa berikan nama penuh kaunselor. Berikan nama penuh kaunselor. Nama penuh kaunselor dua-dua. Ni senang ni. Buka poster tu dah dapat ni. Cepat. Berikan nama penuh kaunselor. Saya. Okey, sudah jawab? Puan Suzaina binti Rahmat dan Puan Nur Aina Nasiha binti Zainuddin. Okey, Danish ke tu? Firas Siapa tu? Firas Firas. Okey, tahniah Firas. Applause lagi sekali. Yeay. Okey, ni soalan kita yang kita punya last slide tadilah. Okey. Berikan 3 perkataan tentang aspek dan tips berkaitan resilient. Dia bergabung macam kita dah start tentang aspek, kita dah touch tentang tips to be resilient. 3 je bonda nak. Cuba tuliskan. Apa-apa, tulis 3. Tan. 3. Penerangan pada bonda dan Puan Aina tadi. Puan Aina terangkan tentang aspek, bonda terangkan tentang tips. Memang laju. Tapi sebenarnya benda tu memang dah sebati dengan diri kan. Senang je sebenarnya. Okay, cepat. 3. Apakah 3 tips ataupun aspek yang kita boleh jadi kita belajar untuk to train our brain to be resilient. Ada misteri ni hebat ni rasanya. Feedback kan bagi. Hebat. Tiba-tiba set meja batu ke tak tahu. Okey. Asal senyap ni? Ada tak? Ada tak? Dia semua terbuka pada semua ni. Tak kisahlah. AJK ke tak. AJK ke peserta. Cepat. Benda rasa peserta ramai ni sebelum kita berhenti. Di sini ada. Ada tak? Allah, susah soalan ni. Soalan susah di dalam topik kita perbincangan kita hari ni. Tak boleh nak jawab soalan tu. Susah sangat. Okey lah, kita kena tukar soalan ni Puan Aina. Susah ya? Kita bagi yang mudah je lah. Okay. Apa yang awak faham tentang resilient? Apa yang awak faham tentang definisi lah. Apa yang you faham tentang resilient? Okay, cepat. Last question ni cepat. Resilient tu apa? Syazmi tak boleh jawab lah sebab tadi mukadimah dia dah cerita dah, dia tahu dah tu. Selain Syazmi. Orang lain. Okey, Najmina dah jawab. Daya tahan diri seseorang itu. Okey, boleh diterima jawapan ni. Tahniah. So, tahniah buat semua pemenang. Kita ada Faris tadi kan? Najmina dan kita ada siapa tadi? Ain Firas. Najmina, seorang lagi Ain kan? Okey, tahniah buat semua peserta. Congratulations.
Again, daripada pihak bonda, thank you so much buat feedback Syazmi and the team dan semua para pelajar yang bonda kasih sekalian. Keep in touch dengan kami. Tadi kita dah kongsikan nombor telefon kami 07381003 ataupun 07381004. You all boleh WhatsApp business kami ataupun layari counseling2u.uitm.my untuk you buat sesi counseling bersama kami. Tapi tak payah sesi counseling, kat situ pun ada ruangan chat. You all boleh ruangan chat. Untuk para pemenang, sila tinggalkan nombor telefon masing-masing beserta nama penuh di ruangan chat. Jangan tak letak pula menang saja je ni Kang. Kang Sivek buat balik hadiah. Okay. Tu Akmal dah tag tu. Pemenang macam boleh cakap tadi, sila nama ataupun ni. Okay. Good, congratulations untuk Team Sivek untuk telah melaksanakan webinar. Bonda rasa ni macam webinar pelajar yang terakhir untuk tahun 2021 kan Puan Aina kan? Rasanya kita tak ada lagi dah aktiviti. Pelajar Salsabila dah, Firdaus dah, Sivek dah. Alhamdulillah. Okey, itu saja pada bonda. Semoga segala kebaikan yang kami kongsikan anda ambil, buat pedoman untuk diri sendiri, untuk bergerak. Dan bonda dah share juga link untuk target CGPA yang you all boleh copy dan share bersama untuk target pointer. Percaya kalau dah rasa anxiety nak exam semua, guna CV Counseling to You, buat psychology test, tengok tahap diri anxiety tu dah tahap tinggi ke tak, dah ke arah burnout atau depression atau tak. Okey, itu saja pada bonda. Tanamkan azam. Azam 2022, tanamkan azam bonda 2022. Salah satunya adalah bonda nak tengok pelajar graduan daripada UiTM Kampus Pasir Gudang ni cemerlang, gemilang dan terbilang setanding dengan universiti research yang lain. Setanding dengan UTM, USM, UKM, UPM, setanding. Kita ada top 5 universiti dan kita harap kita pun antara universiti yang terhebat terutamanya di Asia dan Malaysia amnya. Jadi para graduan, bakal graduan UiTM, cuba yang terbaik saya mungkin sebab awaklah bakal-bakal pemimpin akan datang. InsyaAllah. Alright, itu saja pada bonda. Qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Okay, bonda serahkan kepada Puan Aina mungkin sepatah dua kata sebelum closing. Okay, Alhamdulillah selesai sudah untuk perkongsian webinar pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada ahli jawatankuasa dan juga terima kasih juga kepada para pelajar yang sudi mendengar, meluangkan masa pada hari ini walaupun hari ini kita cuti kan. Semoga apa yang kami kongsikan ini dapat memberi sedikit manfaat, memberi sedikit orang kata pengetahuan kepada anda semua dan insya-Allah kalau nak lebih lanjut, lebih dalam, lebih orang kata lebih lagi boleh buat sesi temu janji bersama dengan Bonda Su ataupun dengan saya sendiri. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bonda kembalikan kepada saudari pengerusi majlis. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Suzainah binti Rahmat dan Puan Nur Aina Nasihah binti Zainuddin di atas sesi ceramah dan sesi psikologi test serta kuis bersempena webinar counselling Train Your Brain How to Be Resilient sebentar tadi. Kini sudah tiba di sesi bergambar, marker dijemput para VIP dan peserta untuk sesi bergambar. Para hadirin diminta untuk membuka kamera anda. Diingatkan sekali lagi para hadirin untuk membuka kamera-kamera anda untuk sesi bergambar. Nanti kira Dah sedia. Okey. 1, 2, 3. Okey dah.
Untuk makluman hadirin sekalian, kini sedang dipaparkan QR kod kehadiran dan maklum balas untuk diimbas oleh semua hadirin yang hadir pada hari ini. Link kehadiran dan maklum balas juga disediakan di ruangan komen. Sebelum bersurai, para hadirin diminta mengisi borang yang disediakan. Seterusnya, marilah kita mendadah tangan dan bersama-sama membacakan tasbih kifarah, surah Al-As dan doa Rabbita. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Alright, congratulations semua. Boleh live ke AJK? Dengan berakhirnya majlis bacaan doa itu tadi, maka telah tamatlah majlis pada petang ini. Bagi pihak majlis, sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian program pada hari ini, saya, Nur Najmina Alia binti Muhammad Yusof Dan saya, Nurul Ain binti Muhammad Rashid, mewakili pihak majlis dengan rasa rendah hati memohon ribuan ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri kami sendiri. terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para VIP dan peserta.
Sebelum kita berpisah, sukacita saya mengingatkan kepada semua untuk terus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Semoga sama-sama kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Para hadirin kini dibenarkan untuk bersurai dengan meninggalkan ruangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, congratulations Team CVAC dan semua peserta. Congratulations untuk stay. Jangan lupa solat asar. Happy New Year everyone. Happy holiday. Benda live dulu Najmina. Boleh benda. Tazmi, congratulations. Bye. Benda live dulu Boleh. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Bye. Terima kasih Puan Aina. Bye. Para peserta boleh tinggalkan ruangan ini ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.